dia penuh, dia tak jumpa pula Diana. Okey, dan alhamdulillah terima kasih kepada Dr. Aladin bin Mamad, Deputy Dean di Uni KL. Okey, dan juga terima kasih kepada pihak Urus Setia yang telah pun berusaha berhubung dengan pihak kami untuk mengadakan program leadership talk pada petang ini, dan saya difahamkan mengikut jadual yang ada di tangan saya akan bercakap daripada sekarang sampai pukul 4.45. 4.45. Maknanya saya ada lebih kurang, kalau sekarang 3.30 lebih kurang 1 jam lah lebih kurang masa yang diberikan kepada saya untuk berkongsi dengan anak-anak semua. Okey, bagi yang student pelajar universiti yang ada dalam kita punya Zoom meeting ini, saya pangkat dengan saya panggil anak lah kan. Bagi pensyarah itu dah bukan anak lah, itu mungkin adik abang kepada adik-adik kepada saya ya. Sebab saya umur dah 57. Okey, umur dah 57 tahun ni, dan alhamdulillah sehingga kini dah ada dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala 9 orang anak. Dah masuk 9 orang. Yang sulung dah 30 tahun, yang kedua 28, yang ketiga nak masuk 23, yang keempat, yang kelima nak SPM tahun ini, ada yang tingkatan 2, ada yang tingkatan 1, ada yang darjah 3 ya. Jadi saya ada 9 semuanya buat masa ini. Dan yang sulung dah pun tamat belajar, dan hari tu dia belajar dekat Unit 10. Okey, dekat Unit 10 dia buat dalam bidang business admin, dan kemudian dah tamat belajar, dah bekerja, dan kemudian sekarang buat bisnes bersama-sama dengan saya. Yang kedua, anak saya yang kedua tu dia belajar dekat UiTM. Dia belajar dekat UiTM dalam bidang dia ambil yang itu degree dalam apa ya? English for professional communication. Jadi dia belajar tentang bahasa Inggeris, kemudian dia masuk masa tu dia buat TESOL, tapi dia tak nak buat menjadi cikgu bahasa ke pakar bahasa, dia masuk pusat bahasa untuk bidang komunikasi. Kan. Anak yang ketiga architecture, seorang architecture, dia pun baru habis belajar juga. Okey, dia pun baru habis belajar, dan sekarang dalam keadaan pandemik susah dapat kerja, dia dapat kerja. Syarikat tu menawarkan kerja work from home, dan sebagai fresh graduate dia dapat 3,000 lebih gaji dia. Dia dapat 3,000 lebih. Okey, dan dia pun bekerja lah. Jadi anak-anak saya semua alhamdulillah yang dah lepasan universiti ada 3 orang, dan insya-Allah SPM tahun ni akan ada 2 orang, dan yang lain kecil-kecil lagi. Okey. Jadi bila saya bercakap dengan anak-anak, saya panggil anak-anak pelajar ni, anak-anak pelajar, anak-anak siswa, anak-anak siswi, okey, saya mengambil peluang ini untuk berkongsi pandangan, berkongsi pengalaman, dan seterusnya memberitahu kepada anak-anak apa yang pelajar-pelajar, apa yang perlu untuk kita berjaya dalam hidup kita dan kita berjaya sebagai seorang pemimpin. Bila kita bercakap tentang leadership talk ni, kita bercakap tentang topik kepimpinan, pemimpin dan kepimpinan, kita kena faham bahawa semua orang adalah pemimpin. Semua orang. Kan kita sekurang-kurangnya setidak-tidaknya pun kita kena pimpin diri kita sendiri. Jadi kalau tak ada orang lain, kita tetap kena bimbing, kena pimpin diri kita sendiri. Dan bila kita dah berkahwin, pastinya kita kena bimbing pasangan kita, dan terutamanya bila dah ada anak, maka kita adalah merupakan ketua kepada keluarga, ibu dan ayah. Maka kita perlu bimbing dan kita perlu pimpin anak-anak kita. Bermakna sikap kepimpinan, leadership qualities ni kena ada dalam diri kita, tak kira siapa pun kita. Jadi siapa yang ada dalam perjumpaan, bukan perjumpaan, ceramah, talk pada petang ni, kita kena faham bahawa semua orang perlu jadi pemimpin, dan semua orang bertanggungjawab atas orang yang dipimpin oleh mereka. Jadi sebab tu kita kena tahu ya. Okey. Saya dah sediakan sikit juga slide-slide untuk semua, dan kita pun ada kalau di sesi, kalau tengok pada apa yang di tu ni,
nanti akan ada sesi Q&A. Kan? Ada sesi soal jawab dengan saya nanti. Bermaknanya kalau ada soalan lah. Dan saya sarankan kepada pelajar-pelajar siswa-siswi, ambil peluang tanya saya. Sebab saya ada pengalaman yang sangat luas dalam mendidik pelajar-pelajar peringkat sekolah, peringkat universiti untuk menjadi orang yang cemerlang. Pengalaman yang sangat luas, lebih 25 tahun. Dan saya juga dulunya adalah seorang pensyarah universiti. Jadi saya pun ada pengalaman menjadi tenaga pengajar, menjadi pensyarah dekat universiti. Dan pastinya juga semua pengalaman itu sangat bermakna untuk saya kongsikan dengan anak-anak pelajar semua. Okey. Bila kita bercakap tentang kepimpinan itu tadi, kita kena faham juga bahawa dia bermula daripada awal. Dia bermula daripada awal. Dia bukan bermula di peringkat universiti. Sebenarnya dia peringkat sekolah, di peringkat tadika, di rumah lagi kita membesar dah perlu jadi pemimpin. Tapi tak apalah. Sebab sekarang ni kita di peringkat universiti, maka kita perlu fokus macam mana di peringkat universiti ni kita nak keluar, kita nak lahir sebagai seorang pemimpin yang hebat. Okey. Saya pun dah ada ada saya punya slide yang saya sediakan untuk para pelajar semua di unit KL ni. Okey. Jika selepas ini nak berhubung, nak bertanya dengan saya, maka manfaatkan talian hayat yang saya bagi ni. Kan? Satu, menggunakan Facebook saya lah, boleh message saya di inbox. Saya pun ada Insta pun ada, cari Dr. Tengku Asmadi, jumpalah. TikTok pun ada, pun sama, cari Dr. Tengku Asmadi pun jumpalah. Okey. Email, boleh email saya dekat gmail.com saya, ataupun gunakan talian yang saya berikan. Talian itu adalah talian ke pejabat 016, dan yang kedua 010 ini adalah talian yang kedua saya. Saya ada dua phone, jadi yang ni talian kedua. Talian pertama ni hanya untuk family, untuk rapat-rapat, kawan rapat, untuk bisnes. Okey, kalau yang lain-lain tu kena guna talian yang kedua. Itu cara kalau selepas ini nak berhubung dengan saya lah. Okey. Dan bila kita bercakap tentang kepimpinan, mari kita tengok sikit. So, sebelum saya pergi masuk kepada topik kita, saya galakkan kepada sesiapa yang nakkan info tentang motivasi, sebab saya adalah merupakan NLP practitioner, certified NLP practitioner, certified. Alright. Dan saya juga adalah merupakan certified professional coach. Jadi oleh sebab itu, dalam channel Telegram ini saya ada sedikit info-info selain daripada info motivasi. Saya fokus kepada NLP. Apa dia NLP? NLP adalah Neuro Linguistic Programming, iaitu cara bagaimana kita memahami bagaimana otak kita berfikir. Kan? Sebab kita kena faham bahawa kita apa yang kita nak buat semuanya bergantung kepada otak kita. Kan? Bergantung kepada otak kita. Otak kita lah yang akan mendorong kita buat sesuatu perkara yang baik ke perkara yang tak baik. Semuanya datang daripada otak kita. Jadi oleh sebab itu, behavior, tingkah laku kita, reaction kita terhadap apa yang berlaku, action, tindakan-tindakan yang kita ambil, semuanya datang daripada otak kita. Jadi oleh sebab itu, disebabkan kalau kita tidak tahu bagaimana mengendalikan otak, maka kita tidak boleh mengendalikan emosi. Kalau kita tengok kenapa ada orang cepat marah, kenapa ada orang cepat sentap, kenapa ada orang murung misalnya kan. Semuanya kerana bagaimana mereka mengendalikan otak mereka. Jadi dalam ilmu Minda ni, dia ada satu bidang iaitu Neuro Linguistic Programming. Dah 50 tahun lebih dah kajian tentang perkara ni, dan ia sangat menarik. Jadi silalah join Telegram tu dan dapatkan info-info berkaitan dengan NLP tu daripada channel saya. Okay? Saya mengamalkan sebab tadi kalau you all semua perasan, anak-anak pelajar perasan, tadi moderator kita ada kata, Dr. Tengku Asmadi, PhD dia dalam mining engineering.
Mining engineering ni apa? Kejuruteraan perlombongan. Okey, kejuruteraan perlombongan. Maknanya satu bidang yang tidak ada kaitan langsung dengan bidang yang saya ceburi dalam tempoh hampir 30 tahun ini. Nampak tak? Bidang yang saya ceburi hari ini, bidang kemanusiaan, bidang motivasi. Yang mana biasanya bidang ini sepatutnya yang menceburinya adalah mereka dalam bidang kaunseling, mereka dalam bidang psikologi, kan? Inilah orang yang sepatutnya terlibat dengan perkara-perkara yang saya sedang cakapkan. Tetapi kenapa tiba-tiba Dr. Tengku Asmadi terlibat? Baik, sebabnya waktu saya menjadi pensyarah universiti dulu. Okey, waktu saya menjadi pensyarah universiti dulu, maka ketika itu saya mengajar satu subjek. Saya tak pasti di UniKL ada tak fakulti kejuruteraan yang you all ni, ada tak mereka yang mengambil bidang kejuruteraan? Cuba tengok dalam ruangan chat, ada tak mereka dalam bidang kejuruteraan? Saya dalam chat. Kalau ada, beritahu ada, tapi sebab saya tak pasti UniKL yang ada di KL ni bidang kejuruteraan, kan? Ataupun you all ni dalam bidang apa semua ni yang ada ramai-ramai. Cuba letak dalam ruangan chat sikit, saya nak tengok apa bidang yang you all ambil. Okey, Fatin kata ada di Bangi. Alright. Okey. Di Bangi tapi yang bermakna yang ada kat sini tak ada itulah. Oh, bidang sains. Okey, thank you. Maknanya bukan dalam bidang kejuruteraan. Baik. Untuk makluman you all, mereka yang dalam bidang kejuruteraan, mereka ni kena ambil satu paper tau. Nama paper tu ialah Strength of Materials. Kekuatan bahan. Baik, paper tu adalah paper wajib. Wajib untuk lulus, bukan untuk skor pun. Kan? Wajib lulus je. Wajib ambil dan kena lulus. Kalau katakan student, dia tak ambil paper tu, student engineering ni, dia tak ambil paper strength of materials, maka dia tak boleh keluar sebagai jurutera. Tak kira lah, sebab paper tu wajib, tak kisah apa bidang kejuruteraan. Katalah orang tu nak jadi civil engineer, wajib ambil. Mechanical engineer, wajib ambil. Geotechnical engineer, wajib ambil. Mining engineer, wajib ambil. Chemical engineer, wajib ambil. Kan? Apa lagi? Electrical engineer, wajib ambil. Bermakna paper strength of material ni tak boleh ganti dengan paper lain. Dia adalah paper core. Okay, iaitu wajib ambil dan wajib lulus. Dan apa berlaku? Okay, bila kita bercakap tentang fakulti ataupun pusat pengajian kejuruteraan, kita bercakap tentang pelajar-pelajar sains yang cemerlang tau. Sebab nak masuk fakulti kejuruteraan, dia kena ada kelulusan-kelulusan yang tertentu dan kena skor subjek sains dan sebagainya. Dan mereka yang ambil paper yang saya ajar masa tu, mereka ni adalah pelajar-pelajar yang memang dapat 7A, 8A, 9A, 10A masa SPM. Okey, maknanya mereka ini adalah pelajar bijak-bijak, pelajar pandai-pandai, dan kebanyakan mereka datang daripada sekolah-sekolah boarding school, sekolah-sekolah berasrama penuh. Jadi sewajarnya bila kita tengok latar belakang kejayaan pencapaian pelajar-pelajar ini, maka sepatutnya paper strength of materials yang saya ajar ini, sepatutnya mereka kena skor lah. Mereka kena bagus sebab mereka memang orang yang bijak pandai. Tetapi apa berlaku? Sayangnya, apabila saya mengajar subjek tu, ramai yang fail that subject. Ramai yang fail. Dan begitulah setiap tahun sebelum saya mengajar pun, ramai yang fail subjek itu. Cuma bila saya mengajar ramai yang fail, ketika itu saya tak puas hati. Sebab apa saya tak puas hati? Saya kata, kenapa ramai yang fail? Kan? Jadi saya tak puas hati, maka saya mula membuat kajian. Saya kata, kenapa ramai yang fail? Baik, maka bila saya mengkaji, maka saya jumpa jawapan. Antara sebab utama bukan sebab IQ. Bukan sebab kepintaran atau kecerdasan. Tidak. Ramai yang fail adalah disebabkan mereka tidak mengambil tanggungjawab
sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, sebagai seorang siswi. Apabila kita lihat pada peringkat awal belajar masa dewan kuliah tu boleh muat 500-600 orang, dan student yang ambil paper saya setiap semester adalah lebih kurang 400 lebih orang yang ambil paper saya. Pada minggu pertama full, penuh dewan kuliah. Kan? Masa minggu pertama. Masuk minggu kedua, masuk bulan kedua, kehadiran mula merosot. Ada yang sampai lambat. Okey, ada yang sampai lambat. Bermakna mereka tak hadir. Mereka mula ponteng kelas. Dan kebetulan ini cerita 20 tahun dulu, masa tu universiti tak buat seperti sekarang. Sekarang kalau tak silap saya kehadiran, kalau tak datang kehadiran dan sebagainya, maka diambil tindakan, okey, tidak diberikan peluang untuk sit for the exam dan sebagainya. Betapa serius hari ini universiti ambil kira kehadiran. Tapi masa saya itu hari dulu tak dibuat sebegitu, maka ramai yang tak hadir. Ramai yang tak hadir. Maka ketika bila saya mengajar, kelas makin lama makin berkurangan jumlah penyertaannya. Dan apabila datang pula lambat, bila saya buat hari yang mana pelajar-pelajar boleh datang bertemu dengan saya buka 3 untuk subjek tu 3 kali seminggu. Okey, saya 3 kali seminggu, waktu-waktu tertentu yang mana pelajar-pelajar boleh datang jumpa saya. Siswa-siswi boleh datang jumpa saya, berbincang, bertanya, okey, apa juga berkaitan dengan pelajaran dan sebagainya. Maka apabila saya tunggu, mereka tak datang. Yang datang, yang hadir kelas, yang duduk depan-depan, kebanyakannya pelajar-pelajar non-Muslim dan pelajar-pelajar perempuan. Okey, pelajar-pelajar lelaki makin berkurangan yang datang. Dan bila kita bagi assignment tu dia tak hantar. Kalau hantar, lambat. Okey, dan bila kita tengok pula, dia tiru kawan. Maknanya assignment pun tiru kawan. Okey, jadi di situ saya mula perhatikan bahawa masalah kepada pelajar siswa yang fail tu tadi bukan sebab masalah cerdiknya, bukan masalah IQ-nya, tetapi masalah sikap, masalah EQ. Jadi di situlah bermulanya saya mula dapat satu inspirasi, bukan inspirasi lah, mendapat satu idea ilham untuk saya bantu pelajar-pelajar ni, iaitu dengan memulakan program motivasi. Dan ketika saya mula buat program motivasi untuk pelajar-pelajar universiti, saya terfikir pula, bermakna kalau beginilah isu masalahnya sikap, bermakna ramai yang gagal di peringkat sekolah, di peringkat SPM, tak sepatutnya gagal pun. Maknanya tadi ramai di peringkat SPM tak sepatutnya gagal, dan ramai di peringkat SPM yang boleh kita selamatkan jika mereka berjaya berubah sikap. Maka di situlah saya mula belajar tentang NLP. Sebab dengan tahu tentang NLP, maka kita tahu bagaimana untuk mengubah sikap. Dan Alhamdulillah, bermula daripada tahun 95 saya belajar tentang NLP masa tu. Sekarang dah tahun 2021, bermakna dah lebih 25 tahun saya mengamalkan teknik tersebut, dan saya telah melahirkan lebih daripada 300,000, 400,000 pelajar di seluruh Malaysia, termasuk Singapura, termasuk Sabah Sarawak, termasuk Brunei Darussalam. Itulah antara perkara macam mana karier saya bertukar. Jadi dalam hidup kita ni, kita jangan bimbang kalau kita bertukar karier ke apa, jangan bimbang. Okey, sebab apa? Sebab itu adalah perkara biasa. Bertukar karier dalam hidup itu adalah sebahagian daripada perkara yang boleh berlaku. Sedangkan saya yang belajar dah sampai PhD dalam bidang mining engineering, dah PhD, dah jadi pensyarah pun saya tukar kerjaya masa tu. Okey, jadi ada ketikanya kita kena faham dalam kerjaya kita. Okey, dalam kerjaya kita, kita mungkin melakukan kerja dalam bidang yang kita langsung tak ada kaitan waktu kita belajar. Dan kita boleh lebih berjaya dan cemerlang dalam bidang yang mungkin tak ada kaitan tapi boleh berjaya. Seperti mana saya Alhamdulillah sangat berjaya dalam bidang motivasi yang saya lakukan. Dah 25 tahun lebih kot
kan. Jadi sangat berjaya dalam bidang yang saya ceburi ini. Okey. Jadi apabila kita bercakap tentang kepimpinan, kita bercakap tentang kualiti pemimpin, kita bercakap tentang bukan hanya pada kebijaksanaannya, tetapi kita bercakap tentang apa? Kita bercakap tentang sikapnya. Okey, sikap. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh tentang perkara tu, satu perkara, kenapa ramai orang tidak berjaya dalam hidupnya? Kenapa ramai orang tidak berjaya dalam hidup? Ramai yang tidak berjaya, okey, dia mungkin berjaya lah. Lepas ni dapat diploma, dapat ijazah, keluar daripada university, and then what next? Okey, apa? Cari kerja. Kita nak keluar nanti. What next? Belum tentu kita dapat kerja. Sekarang tambahan pula. Tadi saya bercakap tentang bagaimana kita belajar yang jumpa face to face pun, ramai pelajar yang tak belajar, ramai pelajar yang lepas tangan, ramai pelajar yang fail paper tu disebabkan sikap mereka itu yang memang buat kelas face to face. Dan cabaran dengan kelas online learning sekarang lagi besar cabarannya. Contoh misalnya, kita ada 86 orang sekarang ni termasuk saya yang sedang ada dalam Zoom meeting sekarang ni. Baik. Sama ada you all dapat ataupun tidak apa yang saya sampaikan sudah bukan atas tanggungjawab saya dah. Sebab saya akan cuba buat yang terbaik. Maka sama ada you all dapat ataupun tidak dengan tentang apa yang saya nak sampaikan, betul-betul berdasarkan kepada rasa tanggungjawab diri masing-masing. Saya tak nampak muka. Buat apa tutup video semua kan. Jadi saya tak nampak. Jadi lepas tu saya tak tahu apa buat kan. Mencatat ke tidak, mendengar ke tidak. Mendengar pula adakah sambil duduk macam saya duduk ni ataupun sedang tergolek baring sambil nak tidur dah petang kan, ataupun sambil makan kan, sambil makan dengar saya bercakap, sambil makan kita berkuliah, macam mana cara kan. Tapi sebab hari ni bukan pasal kelas online, macam mana skill untuk untuk betul-betul berjaya belajar online apa semua, maka saya tak nak sentuh lah benda-benda tu semua. Cuma saya memberitahu bahawa adalah bila kita buat kelas secara online, training secara online, dia benar-benar bergantung kepada diri kita sendiri. Okey? Benar-benar bergantung kepada diri kita sendiri. Bila bercakap bergantung pada diri kita sendiri, saya nak ambil kertas selai kejap. Oh, tu depan tu kertas kejap. Okey. Mari kita tengok Sebab kita nak bercakap tentang diri kita sendiri, mari saya share satu aspek kehidupan yang sangat penting untuk semua. Okey. Sebab saya ada masa sampai pukul 4.45, jadi saya tahu bajet masa saya tahu apa yang saya sampaikan dan saya tahu masa itu cukup untuk saya share dengan anak-anak pelajar semua. Baik. Dengar Orang tanya saya, kenapa saya buat apa saja dalam hidup ini berjaya. Orang tanya saya kenapa apa sahaja yang saya buat dalam hidup ini berjaya. Dengan izin Allah. Okey, dengan izin Allah. Baik, kenapa berjaya? Sampai kawan saya panggil saya, orang yang ada Midas touch, dia panggil ni sentuhan emas. Kan? Kenapa saya sentuh jadi emas? Kan? Semua saya sentuh, apa saya buat, bidang apa saya buat, semua menjadi. Bisnes ke, akademik ke, semua menjadi. Baik. Maka di situ kita kena faham, kenapa ada orang buat apa saja menjadi. Walhal, saya bukannya dulunya seorang pelajar yang bijak. Ataupun pelajar yang sentiasa dapat nombor 1 dalam kelas, tak. Kan? Saya bukan pelajar cemerlang waktu di sekolah dulu, tak. Tetapi kenapa hari ini, bila saya buat apa saja, semua menjadi. Baik. Sebabnya,
apabila kita nak buat apa saja, ramai orang tak menjadi sebab dia tak pernah buat keputusan. You never decide. Okay, you never decide. Whenever when kita tak decide, when you don't decide, maka you don't achieve. Jadi dalam hidup kita ni, decision adalah perkara yang paling crucial sekali. Okay? Kenapa orang tu malas belajar? Sebab dia tak pernah decide untuk jadi orang rajin. Kenapa dia tak pernah dapat A tak dapat ijazah kelas pertama, tak dapat A? Sebab you never decide to become that kind of achiever person. You never decide. Kenapa orang ni ada masalah dekat university? Because you never decide, okay, to become a successful person. A successful student ke tak ada. Jadi oleh sebab itu, when you don't decide, you don't achieve. Simple. Okay? Baik. Mari kita tengok kertas ni. Okay, anak-anak dengar tau. Oh, bertambah lagi 90, bagus. Yang di YouTube pun ada ni. Saya sengaja pancar dekat YouTube, kalau you all tengok kan. Dalam email ada link ke YouTube. Jadi ada yang mungkin sambil-sambil tu tengok dekat YouTube. Jadi ada link YouTube yang saya sertakan sebab saya bimbang ada orang internet mereka tak kuat, nak masuk Zoom tak dapat, maka at least dia ada peluang mengikutinya di YouTube. Okey tengok Ni kertas. Nasib kertas ini bergantung kepada saya. Nasib kertas ini bergantung kepada saya. Kalau saya kata koyak, maka koyaklah. Kalau saya kata terlipat, terlipatlah. Kalau saya kata tergumpal, tergumpallah. Kalau saya kata terjatuh ke lantai, tercampak ke lantai, maka tercampaklah. Bermakna saya boleh buat apa saja dengan kertas ini dan Tuhan, Allah, dia takkan halang apa yang saya nak buat. Allah tidak akan menghalang apa yang saya nak buat. Okey? Allah tak halang. Bukan adakah bermakna Allah lemah? Tak, Allah Maha Kuasa. Tapi kenapa Allah tak halang apa yang saya nak buat dengan kertas ini? Sebab sebagai manusia kita sudah pun Tuhan Allah berikan kekuatan iaitu akal. Manusia ada akal. Jin ada akal, jin. Okey, manusia dan jin adalah makhluk yang ada akal. Lain pada tu tak ada akal. Ya. Lembu, kerbau, kambing semua tak ada akal. Ayam, itik semua tak ada akal. Kan? Makna haiwan tak ada akal. Manusia ada akal, jin pun ada akal. Kan? Sebab tu maka kita manusia dan jin diarahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka itu menyembah aku. Kenapa? Sebab Allah bagi jin dan manusia itu akal. Dan Allah tidak berikan makhluk lain akal. Kalau Allah berikan akal pada lembu, pada kerbau, pada kambing, pada ayam, pada itik, maka semua tu Allah akan arahkan untuk menyembah. Kan? Tetapi mereka tak berakal. Jadi mereka dianggap sebagai makhluk yang sentiasa beribadah kepada Allah. Tak payah suruh dah. Mereka buat, kan? Makhluk yang sentiasa berzikir kepada Allah. Tak payah suruh, mereka buat. Kan? Tetapi tidak dengan manusia dan jin. Manusia diberikan akal. Bila diberikan akal, maka ada perhitungannya. Jadi oleh sebab itu, bila kita diberikan akal, maka kita boleh berfikir. Bila diberikan akal, kita boleh berfikir. Apabila kita berfikir, bermakna kita boleh buat pilihan dan kita boleh buat keputusan. Nampak? Maknanya tadi, bila kita berakal, kita boleh berfikir, maka kita boleh buat pertimbangan. Dengan pertimbangan akal kita tu tadi, kita boleh buat keputusan. Kita boleh buat pilihan. Jadi oleh sebab itu, apabila kita telah buat keputusan, kita dah buat pilihan, maka dia akan disusuli dengan tindakan-tindakan, maka kita akan dapat hasil.
Maka kenapa Allah tidak menghalang apa yang kita nak buat? Sebab apa juga yang kita lakukan dan apa juga hasil yang kita perolehi, dia ada satu fasa lagi. Apa fasa tu? Fasa bertanggungjawab. Okay, fasa yang dinamakan fasa bertanggungjawab. Maknanya tadi, kita semua akan bertanggungjawab atas setiap apa yang kita perolehi. Kita semua akan bertanggungjawab atas apa yang kita capai. Kita semua bertanggungjawab atas siapa kita jadi. Kita kena bertanggungjawab atas semua perkara. Kita tak boleh nak lari. Maka sebab itulah, kerana kita perlu bertanggungjawab, maka ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka, ada perhitungannya. Sebab apa? Sebab kita semua kena bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Jadi oleh sebab itu, memahami tentang benda ini secara kasar dan mudah seperti ini, membuatkan saya terfikir dulu, masa umur 20-an, umur baya-baya anak-anak ni, saya terfikir masa tu. Saya kata maknanya, kalau Allah tidak menghalang apa yang aku nak buat, Allah tak akan halang apa yang aku nak buat. Bermakna, masa tu saya terfikir, bermakna aku boleh ramal masa depan aku. Aku boleh ramal masa depan aku. Boleh ramal macam mana? Makna I can predict my future. Okay? Saya boleh ramal masa depan saya dan saya boleh jadi arkitek kepada kehidupan saya. Saya boleh design perjalanan hidup saya. Saya mula fikir macam tu. Kan? Bukan bermakna meramal masa depan ni macam kita pergi jumpa tilik nasib. Tak boleh. Itu salah. Kita jumpa orang, tanya orang apa nak berlaku dengan hidup kita. Itu salah. Tetapi ini bukan tanya orang. Kita ramal apa yang akan berlaku dalam hidup kita. Kita sendiri yang ramal. Sebab apa? Sebab apa yang kita ramal itu selagi ia dalam kuasa tindakan saya, maka saya percaya Allah Maha Adil. Contoh. Sekarang saya ramal masa depan kan? Simple kan? Saya ada kertas. Baik. Saya kata, kertas ni koyak sebentar lagi. Baik. Dah koyak belum? Belum. Dan saya kata kertas ni koyak sebentar lagi. Bermakna saya dah ramal dah bahawa dia akan koyak sebentar lagi. Baik, apa yang saya ramal akan koyak itu, adakah itu masa depan atau perkara yang dah berlalu? Masa depan lah, tak berlaku lagi kan? Dan tepat ramalan saya. Baik. Bermakna apa yang saya ramal beberapa detik tadi berlaku dengan tepat. Ada Allah halang? Allah tak halang. Sebab apa Allah tak halang? Sebab kita diberikan akal untuk buat pilihan dan kita perlu bertanggungjawab atas hasil. Sebab tu Allah tak halang. Okay? Jadi oleh sebab itu, bila kita faham benda tu, maka saya boleh ramal lagi. Saya kata kertas ni koyak lagi. 2 kali tepat. Nampak? 2 kali tepat. Dan saya boleh ramal berapa kali pun, insya-Allah banyak kali tepat. Baik. Maka ini adalah ramalan yang kita lakukan kerana ia dalam kuasa tindakan kita. Jadi kita tak boleh ramal untuk orang lain sebab tu di luar kuasa tindakan kita. Sebab tu jumpa tukang tilik ni tak boleh. Who are you to predict my future? Kan? You tak tahu apa aku nak buat. You tak tahu ke mana aku nak pergi. You tak tahu apa aku ada. Kau boleh nak pandai-pandai dengan tengok tengok tarik lalat, tengok tapak tangan, tengok tarik lahir, tengok apa kau kata aku akan jadi macam ni. Who are you? Maknanya sebab itu tilik nasib tak boleh. Sebab itu Nabi larang. Tetapi meramal masa depan berdasarkan kuasa tindakan dan pilihan kita, itu tidak salah. Itu dibolehkan dengan syarat tambah satu perkataan. Apa dia? Insya-Allah. Dengan izin Allah. Sebab apa? Sebab belum tentu apa yang kita ramal akan berlaku tepat. Memanglah kertas ni kita koyak mudah. Itu ramalan yang mudah. Tetapi ramalan-ramalan yang lain dalam hidup kita, dia tidak semudah koyakkan kertas.
Jadi berkemungkinan lain yang kita ramal, lain yang kita dapat. Maka keadaan itu kita tak boleh nak kata apa-apa dah. Selagi kita dah berikan yang terbaik, maka itu namanya takdir. Itu namanya qada dan qadar Allah, takdir. Yang mana kita kena terima, kita kena akur, maka kita kena berlapang dada. Okey, tetapi sebelum kita tahu takdir kita, maka kita bertanggungjawab untuk meramal masa depan kita. Jadi oleh sebab itu, kita boleh ramal masa depan, termasuk pertama, kita kena boleh ramal kita nak jadi orang yang bagaimana. Okey, kita nak jadi orang yang macam mana? Kita boleh ramal masa depan kita. Aku nak jadi orang baik ke aku nak jadi orang jahat? Aku nak jadi orang yang berpengetahuan ke atau aku nak jadi orang yang jahil? Aku nak jadi orang yang macam mana? Aku nak jadi seorang yang dikenali sebagai orang yang mesra, dikenali sebagai seorang yang petah berkata-kata, dikenali sebagai seorang yang rajin, dikenali sebagai seorang yang diharap, ataupun aku nak jadi orang yang tak guna. Sebab nak jadi orang-orang sebegitu, itu adalah dalam kuasa tindakan kita. Kalau aku nak jadi seorang yang ada banyak ilmu pengetahuan, aku kena banyak membaca. Aku kena banyak mencari ilmu. Kalau aku nak menjadi pemimpin, aku nak jadi pemimpin. Dekat UniKL, aku nak jadi pemimpin. Aku nak diangkat sebagai pemimpin. Satu hari, aku nak dilantik sebagai pemimpin. Maka kita kena mula faham apa keperluan-keperluan sebagai seorang pemimpin yang akan saya share juga nanti. Maka kita mula katakan kepada diri kita. Dan yang kita nak jadi pemimpin. Mungkin kita kata tahun depan aku nak jadi pemimpin. Pemimpin kepada pelajar, pemimpin dalam persatuan. Misalnya, maka kita mula tingkatkan kualiti yang ada dalam diri kita untuk kita step up. Okey, kita nak tingkatkan kualiti, tingkatkan standard kita menjadi orang yang kita nak jadi. Dan itu dalam kuasa tindakan kita, umpama koyak kertas ini dalam kuasa tindakan kita. Maknanya tadi kita boleh ramal. Siapa orang yang kita nak jadi itu kita boleh ramal. Saya seorang jurutera sebelum ini. Saya seorang pensyarah sebelum ini. Tapi saya dah ramal saya akan jadi salah seorang pakar motivasi dalam Malaysia. Dan siapa nak realisasikan ramalan itu? Saya. Saya tak tahu apa-apa tentang motivasi. Habis macam mana saya nak tahu? Saya kena belajar. Saya belajar. Saya tidak ada CJ dalam bidang latihan. Maka apa perlu saya lakukan? Saya kena hadiri short courses. Saya hadiri. Maka sebab apa yang saya nak capai itu dalam kuasa tindakan saya. Contoh. Waktu saya masuk universiti, saya ni nak jadi cita-cita saya nak jadi doktor. Okey, cita-cita saya nak jadi seorang doktor. Saya masih ingat umur 5 tahun macam tu, 4-5 tahun, ayah saya akan belikan saya barang-barang permainan, permainannya semua tentang doktor, nak jadi doktor. Dan satu hari bila mak saya sakit, bukan sakit, dia melahirkan adik kan, maka dia ada dekat hospital, ayah bawa saya pergi hospital. Tengok mak dekat hospital. Dulu bukan macam sekarang, tahun 60-an. Kan? Sekarang nak tengok doktor dekat YouTube boleh tengok, dekat Google boleh tengok, internet tak keluar rumah boleh tengok macam mana kerja doktor. Dahsyat sekarang. Dulu nak jumpa doktor kena pergi hospital lah. Maka pergi hospital kan. Sebab apa? Sebab ayah tahu saya nak jadi doktor sangat, bawa saya pergi hospital. Sampai dekat hospital, mak kata, Madi. Dia panggil saya Madi, arwah mak saya ni. Madi. Dia orang Terengganu, saya pun orang Terengganu. Mu nak jadi doktor tak? Dia kata, mai sini. Inilah doktor. Inilah dia doktor ni. Kan? Saya pun tengok doktor. Oh, ni ke doktor, ya Allah. Dengan dia pakai baju putih, dia pakai alat dia semua tu kan. Oh, inilah dia doktor, ya Allah. Macam ni ke doktor, saya tengok. Okey, sebab kita nak jadi doktor, tiba-tiba doktor tu muncul di depan mata kan. Oh, seronok saya tengok doktor ni. Saya kata, oh ini aku nak jadi doktor. Dan saya perasan satu perkara. Doktor ni dia menulis pakai tangan kiri tau.
Ni tangan kiri saya pegang ni. Kan, dia nulis pakai tangan kiri. Saya pun kata, nak jadi doktor kena tulis tangan kiri. Kan. Padahal saya mak dah ajar dah menulis A, B, C ni pakai tangan kanan, melukis pakai tangan kanan. Dah pegang pen tangan kanan dah pun. Dan saya bukannya orang kidal. Anak saya kidal. Saya tak kidal. Kan. Saya kalau bagi raket badminton ke apa, saya semua pakai tangan kanan. Bagi bola saya sepak kaki kanan. Saya bukan orang kidal. Tapi, melihat doktor tulis tangan kiri, saya balik daripada hospital, saya mula ambil pen, saya mula belajar menulis semula guna tangan kiri. Sebab kita budak kan, jadi kita sangat percaya dengan apa yang kita nampak kan. Jadi, bila mak keluar daripada hospital, dia tengok saya tulis tangan kiri. Dia pun kata, kenapa tulis tangan kiri? Tak ada keberkatan lah. Dia membebel. Kan? Saya kata, saya nak jadi doktor, mak. Mak pun kata, doktor ni tulis tangan kanan, tangan kiri. Tak kisah, janji belajar, kata mak. Tak. Mak Adi tengok ni, doktor tulis tangan kiri. Kan? Saya nak juga. Lepas tu mak saya tak bagi saya tulis tangan kiri. Dia balut tangan kiri ni dengan kain. Maka, bila dia balut tangan kiri dengan kain, saya bogok. Saya kata tak nak tulis. Betul-betul saya tak belajar menulis. Jadi mak pun terpaksa mengalah buka balik kain tu. Okey, tulislah nak tulis tangan kiri. Saya pun belajar tulis tangan kiri. Sebab tu sampai ketua, Dr. Tengku Asmadi ni tulis tangan kiri. Sebab nak jadi doktor. Baik. Kemudian saya belajar masuk matrikulasi. Bila masuk matrikulasi, belajar, masuk tahun 1 di universiti. Tengok-tengok, tak dapat tawaran untuk masuk jadi doktor. Result saya tidak mencukupi, CGPA saya tidak mencukupi untuk jadi doktor. Sebab nak jadi doktor ni dia kena 3.8, 3.9, 4 flat. Setakat 3.5 tak layak. Sebab terlalu ramai orang bijak-bijak 3.8, 3.9, 4 flat. Semua ni ditawarkan doktor. Saya tak dapat. Saya orang yang sangat kecewa sangat masa tu. Kecewa sangat-sangat. Kan? Kecewa sangat. Sebab tak jadi doktor. Saya rasa musnahlah harapan saya. Okey. Kemudian, bila tak dapat, maka saya jumpa dekan. Kalau kat sini tadi, kita punya Aladin, Dr. Aladin, kita dekan kan. Dia ada power. Power untuk buat keputusan kalau kita nak tukar-tukar bidang ke apa kan. Jadi, jumpa dekan. Jumpa dekan, cerita pada dekan. Saya masih ingat lagi, dekan saya masa tu Dr. Razali Osman. Jumpa Dr. Razali, beritahu kat Dr. Razali, saya tak minat ni nak buat engineering. Sebab dia letak saya dalam bidang engineering. Maknanya, dia tengok tak boleh saja doktor, tak layak jadi masuk doktor. The second one, engineering lah. Jadi saya kata, saya tak minat engineering ni. Saya tak tahu pun. Saya tak umur hidup, saya tak pernah tahu pun apa bidang kejuruteraan. Saya tak nak jadi kejuruteraan. Jadi jurutera. Dia kata, tak boleh. You memang kena jadi bidang kejuruteraan. You suka tak suka, itu you punya pasal, tapi you dah duduk dalam tu. Saya kata, tapi saya nak jadi doktor. Kan? Itu cita-cita saya sejak kecil. Kan? Jadi dia kata, ini kebijaksanaan orang ni kadang-kadang luar biasa. Saya berterima kasih lah dengan dia kan. Dia tanya saya, okey ni Tengku Asmadi, I nak tanya you satu lah. I tak tanya, you cakap kat I betul-betul. Kenapa you nak jadi doktor? Soalan yang saya tak boleh jawab. Yang saya tahu saya nak jadi doktor, tapi saya tak tahu kenapa saya nak jadi doktor. Maka dia kata kat saya, you suka ke berurusan dengan orang sakit? Saya kata taklah juga. You suka tengok kudis-kudis? Tak nak lah. You suka tengok nanah bau busuk apa semua? Dia kata, tak suka lah kata kan. Habis tu nak jadi doktor macam mana? You kena hadap benda tu semua. Kan? Cuba you beritahu kenapa nak jadi doktor. Maka bila dia tanya-tanya, saya pun terfikirlah. Saya kata apa? Saya kata sebab nama saya Tengku Asmadi, kalau ada doktor kat depan, sedap lah. Kan? Maknanya saya nak jadi doktor sebab saya nak dapat title doktor. Dia pun kata, kalau macam tu senang. You buat jurutera. Nanti, you jadi jurutera, you buat bidang kejuruteraan, nanti, you sambung buat PhD. You sambung buat PhD. Bila you dapat PhD, orang akan panggil you doktor. Maka tercapailah cita-cita you untuk jadi doktor. Jadi, saya kata dekat dia, Dr. Razali, nak sambung tu boleh.
Ni cerita saya nak masuk universiti ni pun macam-macam halangan sebab saya orang miskin. Manalah mungkin saya nak masuk universiti? Okay, sebenarnya you adalah batch pertama. You are the first batch. You are pioneer untuk engineering fakulti kejuruteraan di universiti ni. And we need more lecturer in the future. Kami perlukan lebih ramai lagi pensyarah di masa akan datang. So, dia kata, kalau you nak, universiti boleh hantar you buat PhD. You apply untuk jadi fellow. Okay, jadi fellow. Okay, under fellowship program, you jadi fellow. Maka universiti akan hantar, you buat PhD, universiti tanggung semua, you balik bekerja dengan universiti. Wow. Saya kata, itu menarik, saya kata. So, saya kata, okeylah saya nak rebut peluang tu. Macam mana untuk saya dapat peluang tu? Saya tanya lagi. Ada satu cara je. You kena jadi the best student. You kena jadi the best student. Saya kata, what if let's say I become the second best, third best? Okay, kalau you second best ataupun you third best, kalau the best student minta untuk jadi fellow, maka you kalah. Sebab dia best student, you second best. Mesti kita hantar the best student, not you. Jadi di situ, maka saya dah nampak maknanya I have no choice. Apa pilihan saya? Kalau saya nak belajar, saya nak jadi PhD, saya nak ada doktor dengan universiti hantar, I have no choice. Saya kena jadi pelajar terbaik, pelajar cemerlang, pelajar nombor 1 dalam bidang yang saya ambil. Jangan bagi ruang orang lain potong saya. Tetapi, itu dalam kuasa tindakan. Saya yang nak kena belajar betul-betul. Saya nak kena rapat dengan pensyarah. Saya kena buat tugasan saya betul-betul. Saya kena disiplinkan diri. Saya kena hadir semua kuliah. Saya kena hadir dalam semua tutorial. Kan? Saya kena buat semua benda. Kalau sekarang saya kena hadir ke kelas PDPR, kelas online, saya kena hadir, saya kena submit, saya kena tunjuk kualiti, saya kena tunjuk kehebatan, saya kena betul-betul build nama bukan saja dalam bidang-bidang akademik, tetapi saya kena ada sokongan pula. Kan, jadi presiden ke, jadi setiausaha persatuan ke, jadi bendahari persatuan ke, kena ada sokongan yang bahawa menunjukkan bahawa saya juga aktif dekat universiti. Dan masa tu saya decide. Bila saya tahu apa diperlukan, dan saya decide, yes, itu yang saya nak, maka saya decide, saya kena buat benda tu. Jadi, itu sebabnya ketika saya dekat universiti, saya mula pecahkan ruyung. Sikap tak nak bercakap, saya mula bercakap. Saya mula jadi presiden kelab dan sebagainya. Walaupun kelab tu hanya kelab silat. Tak apalah kelab silat. Dia tak kisah. Asal you presiden, you dapat merit yang tinggi. Maka jadi presiden dan sebagainya. Baik, jadi di situ kita tengok. Okay, kita tengok. Dalam hidup kita, kita kena nampak siapa kita 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Okay, you have to decide now. Sebab apa? Kalau anak-anak tak decide, maka you all takkan buat apa-apa keputusan. Kenapa kertas ini koyak? Sebab saya telah pun buat keputusan dia akan koyak. Okay, saya dah buat keputusan kertas ini akan koyak. Dan saya ambil tindakan seiring dengan keputusan saya. Dan hasilnya ini. Baik. Dalam fasa tanggungjawab, okay, kenapa Allah tak halang? Sebab saya kata tadi, apa juga hasil, Allah dah kata, manusia itu bertanggungjawab atas apa yang dia lakukan. Jadi, dalam bab ini, kertas ni koyak, tak ada orang yang nak marah saya. Kan? Tetapi apa kata, kalau satu hari, you all lepas pada jumpa saya pada hari ini, sebab saya selalu dalam fikiran saya, okay, bila saya jumpa pelajar-pelajar, saya tak kata saya akan jumpa lagi. Dengar Bila saya kata saya jumpa pelajar, saya tak ada kata nanti aku akan jumpa lagi. Bagi saya, okay, jodoh kita untuk bertemu dan untuk anak-anak pelajar dengar ceramah saya, ini mungkin kali pertama dan ini mungkin kali terakhir.
kita mungkin tak jumpa dah selepas ini. Dan you all pun tak heran dah dengar nama Dr. Tengku Hasmadi selepas ini. You all dah sibuk buat kerja masing-masing, tak peduli dah, kan? Maka kita dah tak jumpa, mungkin inilah kali pertama dan mungkin ini juga kali terakhir. Dan mungkin juga kali terakhir sebab ini dah sampai penghujung nyawa saya. Yang mana mungkin tengok-tengok esok DTA Dr. Tengku Hasmadi atau sinonim dengan gelaran panggilan DTA ni dah tak ada di dunia ini. Sebab apa? Allah dah ambil nyawa dia. Bermakna ini adalah yang terakhir, kan? Jadi oleh disebabkan itu, maka saya sentiasa cuba berusaha berikan yang terbaik dalam setiap sesi ceramah yang saya lakukan. Okey? Baik. Bila katakan, you all mungkin jumpa saya satu hari nanti, bawa satu kertas. Doktor, kan, dia katakan, doktor ingat tak dulu doktor pernah berikan talk secara online dengan UniKL dulu? Ingat tak doktor? Ya, mungkin saya pun tak ingat sebab bukan ini dah kali keberapa dah UniKL bawa saya untuk bagi talk, kan. Ini dah kali keberapa, saya pun dah lupa dah, kan. Tapi saya tak ingat, tapi you all akan ingat sebab saya seorang, you all ramai, kan. Doktor ingat tak? Tadi doktor ni saya bawa pada doktor. Nah doktor, terima kasihlah doktor. Nah tengok doktor, inilah dia ijazah kelas pertama yang saya perolehi, diploma kelas pertama yang saya perolehi, hasil daripada doktor bercakap masa tu. Saya pun tengok, wow, tahniah, betul lah ijazah kelas pertama, diploma kelas pertama, wow, tahniah lah, alhamdulillah. Saya koyak, marah tak? Mesti marah. Tapi siapa nak bertanggungjawab dah serabai macam ni, CJ lawak jadi macam ni. Dr. Tengku Hasmadi kena bertanggungjawab. Sebab tu Allah tak halang apa yang kita nak buat. Sebab dia ada fasa tanggungjawab. Jadi, Allah tak halang kalau katakan sekarang ni you all nak belajar main-main. Silalah. Nak belajar main-main, silakan. Tugasan tak siap, silakan. Kan? Duduk dalam kelas tak bagi tumpuan, tak ada masalah, silakan. Tuhan takkan halang. Because that is your choice. Okay? You have to decide. That is your decision, your choice. Okay? You tak nak bagi tumpuan, you tak nak bagi kerja, you tak nak buat, that is your choice. It's up to you. Kan? Tetapi, jangan salahkan orang kalau tiba-tiba si GPA rendah. Tiba-tiba kena panggil suruh ulang. Orang belajar 3 tahun habis, awak belajar 4-5 tahun baru nak habis. Jangan salahkan orang. Atau kena buang daripada college, dibuang daripada universiti. Jangan salahkan orang. You all kena bertanggungjawab atas apa yang you all lakukan. Kita kena ambil tanggungjawab. Nampak tak? Faham tak ni anak-anak? Maknanya kita kena bertanggungjawab. Berjaya itu tanggungjawab, gagal juga tanggungjawab. Dan semua berlaku dengan izin Allah. Jadi sebab itu apabila kita tahu kita boleh melakukan, melakukan apa yang kita nak lakukan, Allah tak halang, maka mula buat pilihan. Kita tengok kepada gambar yang ada dekat skrin ni. Outcome. Kan? Who you are. Kan? Mungkin 20 tahun akan datang. Kalau kita mampu pejamkan mata sekarang untuk membayangkan. Cuba pejam mata. Cuba bayangkan. Siapa aku 3 tahun yang akan datang. Ingat, 3 tahun akan datang aku mungkin dah habis belajar dekat UniKL. 3 tahun yang akan datang aku mungkin mula melangkah ke alam pekerjaan. 3 tahun akan datang aku mungkin mula akan ada temuduga, sesi-sesi temuduga yang perlu aku lalui. 3 tahun akan datang. Jadi, di mana aku ketika itu? Adakah aku telah bersedia dengan keputusan yang cemerlang? Dengan sijil-sijil pencapaian yang banyak? Dengan perlibatan aku dekat universiti, memegang pelbagai jawatan? Kan? Ataupun aku datang dengan hanya sijil kosong. Dengan hanya diploma tak laku. Dengan hanya ijazah kelas ketiga. You decide now. You decide. Okay, you decide. Seperti mana waktu bila saya lepas saja universiti, maka ketika dibuka saja peluang untuk fellowship dan saya minta. Saya minta dan alhamdulillah keputusan saya peringkat universiti melayakkan saya untuk dipilih dan dihantar. Okey, dipilih dan dihantar untuk pergi ke luar negara.
Pergi luar negara. Saya sambung belajar masa tu dekat The University of Queensland di Australia. Sampai dekat Australia. Baik. Satu masalah. University dekat Australia, dia tidak mengiktiraf pula degree daripada Malaysia untuk terus buat master. Jadi dia suruh saya masuk master qualifying program selama setahun. Apa tu master qualifying program? Master qualifying program, kalau pelajar-pelajar daripada University Australia sendiri nak buat master after degree, dia terus boleh masuk ke buat master. Tapi disebabkan saya datang daripada Malaysia, yang datang dari Indonesia, yang datang dari Taiwan, dan dari Filipina, mereka ni semua kena duduk master qualifying program selama setahun. Dalam sesi master qualifying program ni macam matrik lah. Kan? Maksudnya kalau kita nak masuk buat degree, tak boleh terus lepas SPM buat ijazah, tak boleh. Kena duduk matrikulasi, kena duduk foundation, kena duduk asasi, kena lulus dalam program tu ataupun form 6. Selesai tu baru boleh buat degree. Tak boleh terus jump into degree. Jadi saya tak boleh jump buat master dekat sana. Saya kena duduk master qualifying program. Bila duduk master qualifying program pula, bukan asal lulus, kena score. Kena score. Yang mana kalau kita lihat dekat Malaysia, kita pakai sistem 4 flat. Okey, 4 flat. Okey, yang mana kalau dapat 4 flat tu hebat. Masa saya dekat University of Queensland, kita tak pakai sistem 4 flat, kita pakai sistem 7 flat, 7 flat. 7. Kan? So lepas pada tu, dia kata kalau saya nak buat master atau PhD, saya kena dapat 5 and above. Below 5, balik kampung tanam jagung. Jadi dalam setahun saya kena ambil paper dan saya kena score 5 and above. Dan saya dalam masa setahun, saya kena ambil semua paper yang merupakan paper-paper teras kejuruteraan yang diambil oleh pelajar sana, yang dia ambil masa tahun 3, dia ambil masa tahun 4, mereka buat 2 tahun paper tu, 2 tahun, dia kumpul semua, bagi kat saya setahun kena belajar. Saya dalam masa setahun, saya ambil 16 subjek core engineering. Dah kena score 5 and above. Tak sakit kepala. Fikir, belajar. Kan? Tetapi, tengok timeline tu, apa yang saya nampak? Ketika saya sampai, apa saya nampak? Adakah saya nampak, habislah aku 5 tahun akan datang. Tak dapatlah aku kalau macam ni. Susahlah aku. Tak. Saya kata apa? Saya kata, okey, 5 tahun yang akan datang, saya keluar sebagai seorang yang ada PhD. Itu hasilnya. So, I will do whatever it takes to succeed. I will do whatever it takes. Maka sebab tu, belajar sungguh-sungguh. Buat apa yang patut. Jumpa pensyarah. Kan? Bincang dengan pensyarah. Hantar tugasan. Submit. Semua saya buat. Baik. Hasilnya, saya pergi dengan scholarship 5 tahun. Universiti bagi. 5 tahun scholarship. Setahun habis begitu sahaja untuk master qualifying program. Tinggal 4 tahun. Saya dihantar untuk buat PhD. Tinggal 4 tahun. Kalau saya ambil master akan habis 2 tahun. Tinggal 2 tahun. Saya tak boleh habiskan PhD saya. Kurang-kurang saya perlukan 3 tahun untuk PhD. Saya beritahu kepada pensyarah saya, supervisor saya kata kepada dia, saya kata, Prof, kan, kalau macam ni lah cara, saya tak akan dapat PhD. Sebab apa? Tengok time masa saya ni, tak cukup scholarship saya ni. Kalau sampai ke hujung saya tak dapat PhD 5 tahun, saya masih belum selesai PhD, maka siapa nak membiayai pengajian saya pada tahun terakhir PhD nanti? Dah tak ada dah. 5 tahun tu cukup-cukup, Prof. 2 tahun buat master, 3 tahun buat PhD. Sebab tu universiti bagi 5 tahun. Sekarang, bila saya sampai dekat Australia, you all dah ambil setahun untuk master qualifying program yang tak sepatutnya. Tinggal 4 tak cukup. Baik, profesor kata apa? Saya masih ingat lagi profesor tu, nama Profesor J.D. Jas.
Dia kata there is one way that you can do. Kan? Saya kata, apa dia? Dia kata simple. Macam dekan saya kata sebelum ni saya cerita, ni prof lah. Dia kata, dia boleh recommend saya terus buat PhD. Oh boleh prof walaupun tanpa master? Yes, even without master. Okay, dia kata I can recommend you, okay, to jump straight to PhD level. Kan? Tapi saya kata kat dia, bagaimana? Dia kata, dengan syarat, master qualifying program yang setahun ini, you kena score 6 and above. Not 5 and above. Kalau you dapat 5.9 pun, you kena buat master. But kalau you dapat 6 and above, you boleh terus buat PhD. Kan? Wow. Sekali lagi saya kata, the opportunity is there. Peluang ada di depan mata. Dan untuk melakukannya itu dalam kuasa tindakan saya. Yang nak belajar saya, yang nak buat saya, yang nak hadir kelas saya, nak siapkan tugasan saya, nak duduk for exam saya, dia dalam kuasa tindakan saya. Okey, Prof. Okey, saya setuju. Maka setahun waktu saya dekat masa qualifying, saya bagi the best. Dan saya dapat 6 point something. Sebahagian dari paper tu saya dapat 7 flat. 7 dan ada yang dapat 6 point something. So average 6 point something. Maka saya terus dimasukkan buat PhD dekat University of Queensland, Australia. Sebab tu saya tak ada master. Okay. Sebab tu saya bila saya bercakap dengan pelajar, dengan siswa, saya akan share benda ni. Macam saya kata tadi, ini mungkin kali pertama dan ini mungkin kali terakhir kita berjumpa. Okey, jadi saya nak anak-anak pelajar fikir apa yang saya cakap tu tadi untuk dijadikan sebagai satu pegangan hidup. Okey, pegangan hidup. Bahawa kita bertanggungjawab sepenuhnya atas siapa orang yang kita nak jadi. Jadi oleh sebab tu kita decide lah. Nak jadi orang yang macam mana? Nak jadi rajin boleh, nak jadi malas boleh, nak sungguh-sungguh boleh, nak main-main boleh. Duduk dalam kelas, duduk sekarang. Sekarang you all duduk depan saya. Nak sambil bergolek boleh, nak sambil-sambil boleh, atau nak serius mendengar boleh. You decide. Kan? You decide. Kita dah besar panjang, kita dah sampai belajar peringkat siswa, bukan budak kecil lagi, bukan budak tadika lagi. Yang perlu disuruh-suruh, yang perlu dipaksa-paksa. Kan? Kita semua ada akal. Kalau kita belajar payah. Kalau payah, kalau belajar susah. Kalau susah, tanya. Kan? Kita kena tanya dia kita susah. Contoh belajar susah. Ramai orang kata, oh belajar susah. Kat peringkat ambil paper ni susah. Saya tanya balik, apa yang susah? Kita sakit, kita jumpa doktor. Doktor akan tanya kita dulu. Sakit apa? Kan? Takkan kita jumpa doktor, saya sakit lah doktor. Sakit apa doktor tanya? Saya sakit lah. Ya, sakit apa? Kat mana sakit? Saya sakit lah. Saya tahu awak sakit. Beritahu saya kat mana yang sakitnya. Doktor apa ni? Tak tahu. Saya sakit lah. Boleh macam tu? Doktor pun bingung. Dia kata gila apa budak ni. Kita kena beritahu. Doktor, saya sakit dekat perut. Kan? Baru dia boleh semak perut. Kan? Jadi oleh sebab itu kita kena faham. Okay? Dalam belajar pun macam tu. Kita jumpa pensyarah kita, doktor payahlah subjek ni. Payah, apa yang payah? Payahlah subjek ni. Yalah, saya tahu payah. Tang mana yang payah? Payahlah subjek. Tak boleh orang bantu kita. Kita kena kaji sendiri apa yang payah, apa yang susah, bab mana yang payah, pengiraan yang mana yang payah, formula mana yang susah, rajah mana yang susah, tang mana yang susah, soalan mana yang tak boleh jawab. Then, we do the postmortem, barulah selesai masalah. Ini payahlah. Tak selesai masalah macam tu. Kan? Jadi ini yang kita kena faham. Jadi oleh sebab itu, bila kita nak jadi leader, kita kena pilih ciri-ciri sebagai seorang leader. Kita kena tahu apa ciri-ciri seorang leader dan kita kena set standard kita untuk jadi orang yang sebegitu. Baru kita boleh jadi leader. Okey? Baik. Jadi daripada rajah ni jelas, okey, kita kena buat satu keputusan yang boleh menguntungkan kita. Macam saya kata tadi, because you never decide. So you have to make a decision now. Okay? A person you want to be. Orang yang kita nak jadi. Dari segi watak, dari segi peribadi,
Kita pejam mata, kita tengok orang macam mana kita nak jadi. Okey, dari segi watak kita, peribadi kita, cara kita bercakap, kita tengok kan, orang tengok kita, jumpa kita. Dan benda perkara ni saya ajar anak-anak saya semua. Saya ajar anak-anak saya. Saya masih ingat kalau anak saya yang pertama, sekarang umur dah 30-an. Masa tu dia belajar dekat Unit 10, di tahun akhir Unit 10 dia kena buat internship. Dan saya cuba tengok mana-mana kawan-kawan yang ada, saya tanya kiri, tanya kanan, adalah. Dia dapat buat internship, kawan-kawan pun berikan dia ruang untuk pergi buat internship dekat ING Insurance. Insurance ni dah tak ada dah. Insurance ni dah tutup, dah bergabung dengan AIA Insurance. Okay. Dia pergi masuk, lepas tu dia pergi hari dia patut pergi, dia pergi jumpa. Dia masuk di KL tu, dia pergi dekat bangunan tinggi ING Insurance, dia melangkah terus pergi ke bahagian HR. Jumpa. Baik, masa dekat HR department tu, maka HR tu pun kata, pertama dia kata apa, tak ramai orang Melayu nak intern, dia kata dekat ING ni, tak ramai. Sebab apa? Sebab bila duduk dekat ING Insurance ni, dia kata bahasanya semua Inggeris. You masuk saja pintu depan, dia kata semua kena berbahasa Inggeris. Jadi tak ramai orang berani, dia kata kan. Jadi mula-mula sekali sebelum intern, anak saya disuruh, okay, tell me about yourself. I give you 30 minutes, tell me about yourself. Itu je. So dia kena cakap 30 minit kot kan. So dia kena cerita, dia kena beritahu. So disebabkan kita dah train dia tentang bila tell me about yourself, apa yang kena beritahu kan. You kena beritahu segala benda, maka dia cerita and how you are going to fit into that position apa semua, dia beritahu semua. So dia pun cerita, maka dia dah ambil bekerja. Okay, dia ambil bekerja, bukan bekerja, dia ambil untuk intern. Dia ambil untuk intern 3 bulan. So selepas tu dia kena balik ke universiti. Dan kebetulan Unit 10 ni internship dia di tahun final year. Final semester. Sengaja dia orang buat macam tu kan. Jadi bila dah sampai waktu nak kena balik ke universiti, bos dia dekat ING Insurance kata apa? Dia kata, boleh tak kalau you tak balik? Kan? Because we cannot afford to lose you. Maknanya dia tak boleh nak, sebab you dah tahu banyak benda, you dah buat banyak perkara, and we like you very much. Dia kata, so dia kata tak boleh. Boleh tak? You beritahu universiti bahawa ING nak terus offer you kerja. Walhal dekat masa tu, convocation pun belum lagi, ijazah pun tak ada lagi. Tetapi, habis 3 bulan, my son terus dapat bekerja dekat situ, okay, dengan salary, betul-betul dapat gaji seorang pekerja, okay, di bahagian HR itu. Okay. Dan di situ dia tu. Kenapa? Because of the leadership qualities. Okay. Kalau orang tengok you ni tak ada leadership qualities, macam mana nak tawarkan kerja? Jadi you have to have that qualities. Certain qualities, kan? You kena ada. Kita kena ada qualities tu. Kalau kita nak jadi orang yang betul-betul high demand dalam pasaran. Orang kata pandemik, tak boleh, tak dapat kerja. Pandemik, tak dapat kerja. Anak nombor 3 saya dapat kerja, gaji 3,000 lebih, work from home, waktu pandemik. Dia grad. Kan? Sebab anak nombor 3 saya ni, dia special sikit. Sebab dia umur 16 tahun dah masuk universiti. 16 tahun dah masuk universiti dah. Sebab apa? Masa dia 16 tahun, dia sekolah daripada private school. Jadi dia masa 16 tahun, dia tak ambil PT3 dan dia tak ambil SPM. Kan? Masa form 4, dia ambil IGCSE. So bila dia dapat good result, kakak dia, waktu tu dia form 4, nak masuk form 5, kakak dia bawa result dia pergi ke Taylor University. So dia pergi dekat Taylor University, dia bawa result dia tu tadi, kan? So dia terus apply untuk masuk foundation dalam bidang architecture. Okay. Jadi terus Taylor University accept. Kan, sebab you punya result boleh masuk. So umur 16 tahun dia dah masuk universiti. Dia dah buat foundation. Dan saya masih ingat masa foundation keluar result foundation tu, okay, dari foundation dekat sana, student dekat sana 90% non-Muslim dan ada ramai foreigner, kan. Jadi masa keluar result foundation tu, saya masih ingat top 20 dalam list dari beratus orang tu,
salah seorang adalah anak saya. So I'm happy masa tu kan. Jadi oleh sebab tu dia pun belajar dan sekarang dia dah habis dalam bidang arkitek. Dah habis dah jadi arkitek dah. Tetapi dia baru habis konvo pun belum ni. Belum konvo, tak ada konvo pandemik kan. Tapi dia dah dapat tawaran kerja. Kan work from home kan. Jadi happy lah dia. Baik. Apa sebab dia dapat benda-benda tu? Quality. Kan? Quality. Dan dia dapat kerja ni bukan daripada syarikat, dia daripada international company tau. Dia dapat kerja ni international company. Dia pass all the temuduga apa semua, quality. Jadi ini yang kita nak tengok. Apakah kualiti-kualiti yang kita kena ada sebagai seorang graduan dan juga sebagai seorang leader. Mari kita tengok. Hopefully kalau kata tu you all print screen lah. Okay, kita print screen. Saya akan pergi secara langsung sekaligus terangkan tentang benda-benda ni supaya you all semua anak-anak semua tahu, tahu dan seterusnya mula start to equip yourself dengan benda-benda ni. You have plenty of time. You actually masih ada masa untuk equip yourself dengan benda-benda yang saya senaraikan ini. Baik. This is practical. This is kalau you all ada benda-benda ni, certain trait ni ada dalam diri anak-anak, maka minta kerja mana pun dapat. Kalau tak ada kerja pun, you can create job for you. Kan? Ya, you can be on your own pun. You can start your own business ke apa, you boleh start. Tak ada masalah. Contoh macam anak saya lah. Anak saya yang nombor 3 tu, yang saya kata baru habis daripada architecture tu. Dia saya ambil dia terlibat dengan bisnes yang saya jalankan ialah saya tahu dia student, so of course saya tak nak melibatkan dia dalam bisnes yang boleh ganggu pelajaran dia, ataupun bisnes yang dia kena keluar duit, ataupun bisnes yang dia terpaksa spend masa yang banyak. Jadi saya bawa dia dalam bisnes yang saya buat sepanjang pandemik. Maka alhamdulillah apabila dia buat dalam masa bulan pertama dia dapat income tahun lepas, masa tu dia final year bulan pertama dia dapat income RM200 lebih. Bulan kedua dia dapat RM200 lebih. Bulan pertama tak ada dapat apa-apa. Bulan ketiga dia dapat pun RM200 lebih. Bulan keempat dia bersama dengan saya, dia dapat RM700 lebih. Bulan kelima dia dapat RM4,000 lebih. Bulan keenam dia dapat RM8,000 lebih. Bulan ketujuh dia dapat RM13,000 lebih sebulan. Kemudian bulan ke-8 dia dapat RM27,000. Terus dia keluar seronok lah kan. Belum apa-apa dah ada income masa final year. So alhamdulillah lah. So now dia bekerja not because of the salary, sebab income dia yang dia buat business dengan saya sekarang ni not less than 10 to 15,000 a month, kadang-kadang 20,000 a month. So dia buat kerja tu dapat 3,000 tu is just because of dia punya passion, dia nak buat kerja. Sebenarnya kalau dia tak ada kerja pun dia ada income dah, tapi tak, dia buat kerja juga, so dia dapat another income. So dia ada 2 income lah kan. Budak baru umur 23 tahun sekarang ni kan. Tu dia. Jadi oleh sebab itu apa yang perlu kita lakukan, kita kena ada certain qualities. Okey. Yang pertama kena jadi role model. Kita kena jadi contoh. Nak jadi pemimpin, kita kena jadi contoh yang baik. Okey, kepada semua orang. Okey, kita kena jadi contoh di mana-mana sahaja kita berada dan pada bila-bila masa. Kita kena jadi contoh. Maknanya tadi, kalau kita nak jadi leader, contoh result kita. Kan? Kita tak bolehlah dapat result cukup makan. Kita tak bolehlah kelas tak attend. Kita tak bolehlah duduk dalam kelas tak siap kerja, kan? Ataupun kita tak fokus. Sebab kita tahu kita perlu jadi contoh. Kenapa kita tahu kita perlu jadi contoh? Sebab kita set kualiti baru dalam hidup kita. Kita decide. Okay, kita dah decide. Kan saya selalu sebut dari tadi, kita decide itulah aku. Standard aku, itulah standard aku. Okay, we have to decide. Apa standard aku? Itulah standard aku. Standard aku seorang yang bersungguh-sungguh. That is my standard.
My standard, aku akan hantar kerja-kerja aku lebih awal daripada orang lain. That is my standard. Standard aku, kalau aku ada kelas, aku akan duduk, aku akan tengok, aku akan dengar, aku akan fokus. That is my standard. So, kita kena set standard kita tau. Kalau kita dah set itu standard kita, maka mudah jadi hidup kita. So, you have to set a new standard. Okay? Jadi, be a good role model to others. Kan? And be a good active listener. Maknanya kita jadi seorang active listener, pendengar yang baik. Kita ni kadang-kadang bila kita dengan kawan-kawan, kita dengan orang keliling, kan? Kita belum apa-apa asyik kita nak bercakap. Orang yang banyak bercakap, itulah orang yang lemah. Sebab dia cuba tonjolkan kehebatan dengan bercakap banyak. Orang yang kuat, orang yang bijak, dia tak banyak cakap. Bukan bermakna dia tak nak cakap, tetapi bila dia bercakap, cakap-cakap dia berisi. Okey? Cakapnya itu berisi. Okey, cakapnya berkualiti. Tetapi dia banyak mendengar. Sebab apabila kita banyak mendengar, kita banyak memahami. Bila kita banyak mendengar, kita banyak belajar. Okey? Jadi bila kita nak jadi active listener ni pun, dia ada cara dia, strategi how to be a good listener. Dia ada cara dia. Tetapi ini bukan kelas untuk itu lah. Cuma lepas ni cuba belajar, cuba Google, cuba cari macam mana untuk jadi active listener. Penuhi masa-masa lapang kita ni dengan belajar benda-benda ni. This is kita panggil soft skill. Soft skill ni kalau pelajar-pelajar baca tahu, maka benda-benda ni dia akan bentuk karakter kita, watak kita sekarang. So ini yang membuatkan nanti orang nampak kita lain daripada orang lain. Orang nampak kualiti pada diri kita. Dan orang suka mengikut kita. Dan orang suka dengar cakap kita. Orang suka berada bersama dengan kita. Maka orang akan lantik kita. Kan? Orang akan lantik kita untuk jadi pemimpin kepada dia. Kan? Sebab dia seronok dengan kita. Okay? Jadi ini adalah kualiti yang kita perlu ada. Okay? Jadi seorang active listener. Okay? Dan kena sentiasa positif. Dari segi pemikiran, okay, apa yang berlaku, kita tengok apa, daripada kita kaji buruk, kita kaji baik dulu. Daripada kita berlaku sesuatu ujian, kita tanya apa hikmahnya. Apa pelajaran, pengajaran. Kenapa Allah timpakan ujian itu kepada aku? Apa pengajaran yang aku boleh dapat? Apa pedoman yang boleh aku kutip daripada peristiwa yang berlaku ini? Apa perkara baru yang aku belajar daripada semua ini? Kan? Apa benda ni nak mengajar aku? Apakah ujian ini nak menegur aku? Mungkin ada kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan. Mungkin ada dosa-dosa aku yang menjadi kafarah Allah terhadap aku. Jadi apa yang perlu aku ambil, apa yang perlu aku kutip? Sentiasa positif. Okay? Because tidak ada apa pun yang berlaku dalam hidup kita secara kebetulan. Tak ada. Semuanya berlaku bersebab. Pandemik pun berlaku bersebab. Okay? Pandemik berlaku pun bersebab. Banyak perkara-perkara yang positif berlaku di waktu pandemik. Sebagai contoh, saya menerima banyak rungutan daripada ibu bapa tentang kelas-kelas PDPR anak-anak mereka. Tetapi mereka lupa, sebenarnya dunia sudah pun menjangkakan. Menjangkakan bahawa satu hari kita akan belajar tanpa bersemuka. Dunia sudah menjangkakan bahawa universiti, sekolah bukan seperti mana yang kita faham sebelum ini. Dunia sudah pun nampak satu hari nanti tak payah bawa buku pun dah. Nak pergi ke mana, nak pergi ke universiti apa semua, tak payah bawa buku. Kalau kita tengok, kita perlu kita boleh tengok apa dari segi buku-buku yang kita ada, semuanya dalam bentuk apa? Semuanya dalam bentuk online. Saya sendiri kalau tengok ni, saya punya iPad ni penuh buku ni. Ni kalau tengok iPad saya ni, kan ni iPad saya ni kan. Ni iPad. Kalau tengok ni penuh, ni semua buku-buku saya nampak. Penuh, satu library saya boleh bawa ni. Bayangkan kalau semua buku-buku ni, bayangkan kalau saya nak letak buku ni sebagai saya punya dalam beg saya. Nak angkat, boleh angkat semua ni. Ni buku. Kan berapa banyak saya scroll ni. This is my virtual library, kan. Saya beli banyak buku-buku secara virtual. Ibu semua benda saya beli, saya simpan dalam library saya. Okey. Jadi ini adalah dunia yang
sudah pun dijangkakan. Orang sudah menjangkakan bahawa dunia akan jadi sampai ke satu tahap akan jadi begitu. Kan? Jadi oleh sebab itu, kelas-kelas virtual, sebab itu kalau kita tengok, sebelum pandemik sudah ada Microsoft Virtual Academy. Dah ada dah. Sorry, kat my iPad saya jatuh. Okey, dah ada dah. Microsoft Virtual. Sebelum pandemik dah ada Apple Virtual School. Ada. Sebelum ada pandemik, Google dah ready dah dengan Google Classroom. Sebelum pandemik. Jadi, bila tiba-tiba berlaku pandemik, apa yang berlaku sebenarnya, apa yang dunia menjangkakan, pakar-pakar dalam teknologi IT menjangkakan bahawa learning secara online ni akan berlaku satu hari, mungkin dia jangkakan 10 tahun akan datang akan berlaku, benda ni akan jadi betul-betul satu realiti. Tetapi pandemik telah mempercepatkan proses ini. Yang mana secara tak langsung, orang yang tak biasa Zoom macam sebelum ni, saya dengar Zoom, saya tak biasa Zoom, kan? Tapi tiba-tiba menjadi satu benda yang harian saya. Google Meet, Zoom, kan? Microsoft Teams, semua ni menjadi benda yang harian. Ya, dengan StreamYard, semua benda kita kena belajar. Benda yang, satu benda yang asing. Tahun lepas asing, tahun ini adalah perkara yang biasa. Nampak tak? Bermakna, pandemik telah mempercepatkan proses yang mungkin berlaku 10 tahun lagi, dia sudah berlaku hari ini. Jadi bila orang tanya saya, kan, tak sama belajar face to face dengan belajar dekat dengan online ni, tak sama. Saya kata apa tak sama? Oh, face to face lagi bagus. Lepas tu budak-budak pun kata, betul cikgu, betul pensyarah, betul doktor. Saya ni kalau kata face to face baru saya boleh score. Belajar cara macam ni saya tak boleh fokus, saya tak boleh score. Saya kata, kalau tanya saya sangat cemburu dengan anak-anak yang ada pada hari ini. Saya sangat cemburu. Kenapa saya sangat cemburu? Sebab anak-anak mempunyai cara belajar yang tak pernah saya impikan dulu. Sebagai contoh, okay, you all kata nak sangat face to face. Katalah you all pergi kelas, duduk dalam kelas. Okay. Tiba-tiba kita mengantuk sangat, tertidur dalam kelas. Bukan lama sangat pun, terlelap. 10 minit je terlelap. Lepas tersedar, Allah. Kan? Tengok pensyarah dia tak berhenti mengajar. Walaupun kita dah tertidur, terlelap, dia tak berhenti mengajar. Dia teruskan saja mengajar macam biasa. Jadi, dalam konsep learning, belajar ni, kalau you dah follow daripada awal, you terlepas tengah-tengah, maka you tak boleh nak faham yang ujung tau. Sebab dia berkaitan. Kan? Jadi oleh sebab itu yang tengah tu terlepas. So biasa kita buat apa? Tanya kawan. Itu pun kalau kita tanya, tiru nota kawan. Kan? Itu yang kita buat. Tapi kefahaman tak sama. Bayangkan hari ini dengan virtual learning yang ada pada hari ini, kalau saya mengajar, sebab tu saya rakamkan apa live kita yang kita punya meeting ni, saya rakamkan, sengaja saya rakamkan sebagai unlisted video dekat YouTube. And you all semua ada link tu. Kenapa saya bagi link tu untuk semua? Boleh aja saya tak bagi kan? Because that is the advantage of having virtual class. Ini yang kelebihan bila kita dapat ada benda-benda macam ni. Kenapa? Kalau tadi kebetulan sakit perut, nak ke tandas sekejap, la ilaha illallah. Ingat sekejap, rupanya 10 minit pergi tandas sakit perut. Patah-patah balik, Dr. Tengku Asmadi dah bercakap topik lain. Apa doktor cakap tadi? Don't worry. Kan? Semuanya telah pun direkodkan. Apa you all perlu buat? You tengok kat mana yang bermasalah. Kat mana yang tak faham. Oh, 10 minit itu yang tak faham. Tengok ulang-ulang. Ulang lagi. Ulang baca. Ulang tengok. Ulang baca. Kan? Ulang sampai faham. Akhirnya, oh itu dia faham dah. Nampak tak? Sesuatu yang dalam kelas bersemuka kita tak boleh buat. Boleh ke kita kata lepas habis kelas, cikgu kita ulang. Tak boleh. Tetapi dalam bentuk virtual,
online learning boleh buat. Sebab tu saya kata saya sangat cemburu. Dulu kalau saya terlepas kelas, terlambat kelas, saya tak boleh nak ulang apa yang pensyarah dah berikan. Tapi hari ni you all ada full advantage. Itu pun ramai orang tak take advantage tu. Tak ambil peluang. Okay? So, positif Positif dari segi thinking, dari segi talking bila kita bercakap, dan dari segi image. Kan, dari segi image. Pakailah kemas sikit, potong rambut macam saya tak potong rambut ni pasal kes masih 20,000 walaupun dah boleh kedai gunting dah buka, saya tak nak risikokan diri saya. Kan? Tak apalah rambut panjang, tak apa daripada kena COVID. Okay, kemudian communication skills, kena belajar how to speak, how to talk so others will listen. Kan? Kita belajarlah cara nak bercakap, persuasive skill, cara nak memujuk, kan? Belajar cara macam tu kan. Okay, macam mana nak bercakap, macam mana nak tarik perhatian, macam mana menggunakan intonasi suara, macam mana kita menjaga sebutan, macam mana kita melontarkan pandangan. Semua ni adalah kita panggil communication skills. Bila kita bermesyuarat, bagaimana kita nak nampak orang nampak kita dalam mesyuarat, bagaimana nak orang respect pandangan-pandangan kita dalam mesyuarat, bagaimana ada cara dia, semuanya ada skill, dan semua skill ini boleh di Google pun kalau kita nak. Okay, boleh Google, boleh baca kan. Sebab tu saya kadang-kadang saya tidur pukul 2-3 pagi setiap hari, bukan sebab apa, sebab saya rasa 24 jam saya tak cukup. Sebab bila saya tengok video, saya baca buku, saya rasa ya Allah banyaknya benda yang aku nak tahu kan. Walhal hidup dah 57 tahun tapi saya tak pernah kan. Jadi dalam hidup kita kena ada satu sikap, kita kena konsep kita belajar sepanjang hayat. Okay, lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Okay, kemahiran membuat keputusan. Bila ada 2 pilihan, 3 pilihan, macam mana kita nak decide, macam mana kita nak minta pandangan orang-orang yang ada dalam bawahan kita, how to make good decision, kan? Problem solving skill. Bila ada masalah, macam mana kita nak selesai masalah. Bila ada konflik di antara mereka yang ada dalam grup kita, konflik antara seorang dengan seorang, konflik antara leader, kan? Macam mana nak selesai masalah, kan? Cuba you all fikir kan, saya punya ujian tahun lepas apabila saya start another business, kan? Saya start another business tu meletup. Sebab saya start, yang saya kata anak saya join saya sekali, saya bawa apa semua kan, meletup. Ketika pandemik, ramai trainer tak ada income. Okay, ramai trainer tak ada income, tetapi saya ada income. Kan, saya tak terkesan dari segi ekonomi akibat pandemik. Sebab apa? Sebab saya rebut peluang. Dan saya dapat income saya sekarang average dalam 60-70 ribu sebulan daripada bisnes itu. Konsisten. Dan saya pernah dapat 140 ribu sebulan. Kan? Sepanjang pandemik ni. Per month. I'm talking about per month. Okay, dan benda tu rebut. Jadi bila rebut, masyarakat kita ni bila tengok benda baru meletup-letup, dia mula attack, dia mula serang, dia mula tomah, dia mula fitnah. Dan fitnah paling dahsyat saya terima last year, awal tahun ini. Muka ini dikatakan sebagai padri, muka ini dikata pembawa agenda kristianisasi, muka ini memurtadkan orang. Muka, ya Allah, fitnahnya, ya Allah. Ni saya dipanggil macam-macam, kan? Macam mana kita nak berdepan dengan krisis ni? Kan? Kalau saya tak mampu berdepan dengan krisis itu, maknanya I fail, dan saya tak sepatutnya bercakap dengan anak-anak semua because saya fail. Tetapi alhamdulillah, dengan kebesaran Allah, saya memanfaatkan semua skill yang saya ada, problem solving skill, conflict and crisis management skills, guna skill-skill itu berdepan dengan semua keadaan dan make it better. Jadi menepis segala tomahan dan menjadikan bisnes itu lebih kuat lagi this year. Kan? This is how. Apabila datang sesuatu krisis, ujian, masalah, kita ada pilihan lagi. You have to decide lagi. Sama ada nak jatuh ke bawah atau nak melonjak naik lebih kuat.
So saya pilihan saya nak jadi lebih kuat lagi. So itu. Jadi kita kena ada skill ni. Skill ni kena ada. Dan saya bercakap ni bukan bercakap sekadar teori tau. Saya berdepan dengan masyarakat, berdepan dengan netizen, berdepan dengan ramai orang, berdepan dengan pihak berautoriti, kan? Semua benda ni, kan? Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Because apa? Because of the skill. Dan juga stres tak? Mesti stres. But kita ada coping skills. How we cope with stress. Perlu ada. Sebab sebagai leader, kita stres. Kalau kita tak betul-betul tu nanti mati sakit jantung. Mati bunuh diri nanti, kan? Jadi sebab tu kita kena ada stress coping skills. Okay, kena ada integrity, interpersonal, intrapersonal skill. Okay, presentation skills. Itu kena belajar. Bukan setakat guna PowerPoint ke apa saja, tapi kena belajar macam mana nak membuatkan orang menarik dengan presentation skills kita. Kan? Dan yang paling penting bila kita jadi leader ni, always remember that, okay, people don't care how much you know until they know how much you care. Okay? Orang tak kisah pun berapa yang banyak kita tahu. Sehinggalah apabila kita mula tunjukkan pada orang apa yang kita tahu. Okay? Sorry, bila kita ambil tahu tentang orang tak ambil tahu tentang apa yang kita tahu. Sehingga kan kita buktikan kepada mereka yang kita ambil tahu tentang mereka. Show that you care. Okay, last sebelum kita pergi kepada Q&A, sikit perkongsian kepada semua. Bila masa kita sekolah dulu, dalam kelas yang mengajar itu cikgu kita. Yang bila kita SPM, yang set soalan SPM tu cikgu lain. Kemudian, bila kita jawab soalan, yang memeriksa kertas peperiksaan kita cikgu lain. Yang kita tak kenal. Yang kita kenal cikgu kelas kita je. Jadi, itu pun ramai orang boleh skor straight A. Betul tak? Jadi, kalau begitu, cuba tengok tentang bila kita duduk dekat universiti. Bila kita masuk universiti, yang mengajar itulah pensyarahnya. Yang set soalan untuk semester, akhir semester, itulah juga pensyarahnya. Yang memeriksa kertas jawapan kita, itulah juga pensyarahnya. Bermakna, nak skor dekat universiti jauh lebih baik, senang, lebih mudah berbanding dekat sekolah dulu. Dan saya nak beritahu kepada you all, saya pernah jadi pensyarah dan mungkin Dr. Aladin boleh betulkan kalau saya ni salah sebab mungkin Uni KL ada cara yang berbeza. Okey, wallahu alam. Tapi waktu saya jadi pensyarah dulu, bila bermula saja semester, habis satu minggu pertama, minggu kedua belajar, lebih kurang dalam minggu kedua, minggu ketiga tu, saya dah kena submit. Okay, final punya exam paper ni, saya kena submit. Okay, kertas soalan peperiksaan untuk semester tu, saya dah kena submit untuk dinilai oleh lembaga pemeriksa tu tadi. Jadi saya kena submit awal sebab dia nak nilai soalan up to the standard ataupun tidak, ataupun low class ya soalan ni, kan? Jadi kena submit. Bermakna ketika saya mengajar di awal semester, saya dah tahu dah apa soalan yang akan keluar pada ujung semester nanti. Saya yang mengajar, tapi saya dah tahu dah apa soalan yang keluar. Sebab saya dah buat soalan, saya dah submit dah. Baik. Sebab itu, anak-anak pelajar, jangan tuang kelas. Sebab sebagai seorang pensyarah, saya tak nak failkan pelajar. Tetapi dalam masa sama, saya tak boleh beritahu pelajar, ini soalan ni keluar. Tak boleh, salah dari segi etika. Tetapi apabila saya mengajar, bila sampai kepada bab, sampai kepada bahagian yang memang dah akan keluar dalam peperiksaan, maka ketika tu saya akan mengajar dengan lebih bersungguh-sungguh sebab saya nak pastikan semua orang faham. Maka ketika itu saya akan tanya, kadang-kadang 3-4 kali tanya. Okey, yang ni faham tak faham ni? Betul kamu faham ni? Ada soalan tak? Faham tak ni? Sungguh faham ni? Maknanya apa? Makna benda tu keluar exam. Yang budak-budak ni, yang tak reti ni, terkulat-kulat. Oh, faham. Oh. Sebenarnya,
Ketika saya excited mengajar, saya nak beritahu, ini keluar ni soalan exam ni. Tapi saya tak boleh cakap macam tu je. Kan? Sebab itu salah satu skill saya waktu saya belajar, saya sangat pintar mengesan soalan mana yang bahagian mana yang akan keluar exam. Macam mana saya kesan? Sebab saya tak pernah skip walaupun satu kelas, saya akan sampai ke kelas lebih awal, saya akan duduk depan, saya akan tengok pensyarah, saya tengok. Kan? Kadang-kadang dia buat apa? Dia buat mengajar macam tak berapa berminat. Pergi laju-laju. Laju-laju dia pergi. Yang orang tak berapa nak cerdik ni, rasa kejap tak sempat nak salin lah. Oi, dia bagi laju tu sebab dia tahu benda tu tak masuk exam. Jadi dia ada benda lain nak spend. Jadi benda tu tak masuk exam. Yang kita, kejap lah nak bagi salin dulu, cepat sangat lah. Sebenarnya benda tu tak masuk exam. Ni yang cerdik, kena bezakan. Tu yang saya cukup bijak skill tu. Kan? Sebab tu bila saya ikut kelas, saya mana yang karakter pensyarah lain sikit apa tu, saya akan star. Saya star. Ini keluar ni. Betul keluar. Kan? Jadi itulah anak-anak pelajar. Sekarang dah 47. Saya rasa saya kena kalau dengar cakap saya 2 hari 2 malam pun tak selesai. Jadi saya kena berhenti kat sini, beri ruang kalau ada soalan jawab. Silakan moderator kita untuk ambil alih. Mana dah pergi moderator kita? Hai, moderator betulkan tudung. Tidur ke? Tak, maaf ya. Sekejap Sekejap. Sekejap Macam mana? Sorry sangat-sangat. Okey, terima kasih YM Dr. Haji Tengku Asmadi atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Sekiranya terdapat soalan, hadirin dan hadirat boleh menulis soalan anda di ruangan mesej atau boleh tekan butang mic untuk menyuarakan sebarang soalan. Silakan. Jika ada soalan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Izzuddin. Ya, saya ada soalan untuk doktor. Macam mana ya kalau kita hidup kat di sini ni, tak salah kalau tak berkawan, kalau dalam buat kerja ke assignment kan. Jadi kadang mesti akan berlaku salah faham tu walaupun sikit atau banyak. Jadi macam mana cara yang lebih berkesan kita nak elakkan benda tu, sebab takut kalau berlarut nanti ialah kita bergaduh kan pasang muka satu sem. Okey. Ini namanya skill. Tadi kan saya kata conflict skill. Kita kena ada conflicts, how to solve benda-benda macam ni. Baik. Pertamanya sekali, dalam skill bila kita berdepan dengan konflik, kita kena decide dulu. Okey, kalau kita mampu mengubah keadaan, apa kita nak? So kita kena decide dulu, result tu kita kena nampak dulu. Okey. Dan yang kedua, kita kena faham, kita tak boleh nak suruh orang berubah. Tetapi kita boleh ubah cara kita melihat orang dan cara kita melihat keadaan. Dan cara kita menerima sesuatu keadaan. Jadi oleh sebab itu, kita kena faham apa yang dalam kawalan dan apa yang di luar kawalan. Okey, kita jangan fikir benda yang di luar kawalan tentang nak tukar watak orang, you patut bertukar, you patut bercakap lebih. No. That is your problem. Okay, if you want to stay that way, that is your problem. It's not my problem. Okay, tetapi kita cuma selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Pertamanya sekali, jangan sesekali cakap belakang-belakang.
terus berdepan. Dan ketika kita berdepan, okey, kita kena bawa teman. Kerana ada saksi. Kalau tidak nanti, orang tu kata apa? Aku tak cakap lah macam tu. No, aku ada saksi. Dia dengar apa yang kau cakap. Okey, jadi di situ kita kena ada saksi. Jangan pergi seorang-seorang. Okey, dan pergi sana, kita clear. Katakan, okey, kata namanya Haizat. Misalnya Haizat, okey, kita kena lihat siapa kita hari ini. Kita mungkin ada perkara yang kita tak bersetuju, ada mungkin kita berselisih pendapat. Okey, pada aku benda tu tak kisah, pada aku benda tu normal. Sebab aku lebih lihat, bayangkan 10-20 tahun akan datang, bila kita semua dah besar, kita semua dah ada anak, kita jumpa balik, kita tetap nak berkawan. Kita datang daripada satu batch, kita datang daripada satu universiti. Okey, masa akan mematangkan kita. Jadi aku nak apa yang berlaku ini dengan cara yang baik. Kau terang dekat pada aku, okey, apa benda sebenarnya yang mengganggu fikiran engkau? Yang aku buat yang kau tak suka, yang aku tersalah cakap, aku tak sedar, engkau tersinggung, kau cakap terus terang dengan aku. So, bila kita mula berdepan komunikasi, betul-betul komunikasi dengan menggunakan active listening dan sebagainya, maka orang tu sendiri akan mula malu. Orang tu sendiri akan mula hormat, respect. Tapi kalau katakan dia tak nak juga, dia saja dia ada agenda. Agenda dia ialah untuk malukan kita. Itu agenda. Agenda dia tahu dia tak betul, tapi dia dah ada agenda. Maka bila kita tahu, oh dia ni orang ada agenda. Bila orang ada agenda, maka kita keluarkan dia daripada circle kita. Tak guna ada orang yang memang tak nak berubah dan nak memburuk-burukkan kita, nak menjatuhkan kita. So macam mana nak keluar? Kita mula bina circle yang baru, circle kita. Jadi sebab tu circle baru kita ni circle orang yang positif. Kan? Jadi bila kita bina circle baru, dia mula tak boleh kacau kita sebab kita dah ada new circle. That is how we do. Kan? Jadi kita kena faham. Itu secara ringkas sajalah sebenarnya. So kena faham tentang how to handle difficult people lah, difficult person dan sebagainya. Okay. Ada soalan lagi ke para hadirin? Dekat chatting ada soalan ni. Bagaimanakah untuk menangani, daripada Fatin Aisyah, bagaimanakah untuk menangani stres? Ni soalan kalau banyak-banyak sangat kita takkan jawab semualah. Bagaimanakah untuk menangani stres dan tekanan sebagai student dan leader dalam satu tim? Tengok pada apa bentuk tekanan. Soalan itu terlalu umum dan saya tak boleh nak jawab keadaan dengan terlalu umum. Tekanan itu dalam bentuk apa, kan? Kalau kita tengok, tekanan itu dari segi masa. Masa boleh menjadi tekanan. Sebab apa? Sebab kita nak dalam masa yang sama kita nak belajar, dalam masa yang sama kita nak jadi leader, kan? Kita nak bawa nak bawa kerja-kerja persatuan dan sebagainya. Maka kalau begitu, coping stressnya kita kena tahu how to cope with that stress. Ialah kita kena mula lebih efisien dari segi time management. Kan, kita lebih kena efisien dari segi pengurusan masa kita. Jadi kita kena tengoklah apa benda yang membawa kepada stres. Kalau kata stres itu disebabkan oleh orang, macam saya kata tadi, then kita kena belajar cara how to manage konflik. Konflik, krisis, macam mana kita nak manage. So kita kena belajar skill-skill macam tu, kan. Jadi benda-benda macam tu kita kena ambil tahulah sebab ini bukan tentang coping, cara nak cope dengan stres ke apa. Jadi saya takkan sentuh banyak sangat. Okay. Nur Ain, apakah tip-tip yang doktor boleh berikan untuk menjadi leader yang bertanggungjawab terutamanya pada musim pandemik ini kerana agak sukar bagi kita untuk berkomunikasi dengan ahli kumpulan oleh kerana masing-masing mempunyai komitmen di rumah. Maka kita go by result. Kita katalah kita ada satu team. Okay, sebab bila kita kena more empathy kepada keadaan sebab apa, tak semua rumah sama. Ada rumah power internet dia kuat. Ada rumah gadget satu seorang, semua orang boleh share. Ada rumah, ada mak ayah saja ada gadget. Jadi nak kena sharekan dengan ramai orang. Adik lagi nak belajar kelas PDPR. Jadi stres ataupun tekanan ataupun kekangan tak sama.
Jadi oleh sebab itu kita bila kita banyak buat kerja daripada rumah, aktiviti daripada rumah ni, kita go by result oriented. Kita kata apa? Okey, aku tak tahu macam mana kau nak buat, tetapi kau kena tahu dan kita kena bersetuju atas apa yang kita nak capai. So dalam meeting kita pergi fokus terus apa kita nak, pencapaiannya apa yang kita nak capai. So bila kita tahu apa yang kita nak capai, kita buat pembahagian tugas. Katalah benda tu nak diselesaikan dalam masa 2 minggu. So kita cakap kat dia, you nak buat day 1, you nak buat day 14, tak ada doesn't matter, masa mana you buat tak kisah. Yang penting sampai waktu kerja tu siap. Kan, kerja tu siap. Setiap orang kena ada ambil tanggungjawab. Dalam proses tu juga kita buat pemantauan. Okey, kita check, kita buat semakan. Okey, jadi sebab tu bila kita tengok, kita semak dan sebagainya, maka kita tahu progress. Kita jangan tunggu, jangan lepas tangan. Sampai yang ke-14 baru kita tanya, okey siap tak semua? Masa tu baru kita tahu ada orang terlupa, ada orang tak siap, ada orang tak mula lagi. Masa tu kita pun mengamuk sebagai leader. Hal yang fail adalah kita. Kan, sebab apa? Kita tak ada cara kita memantau progress dia dan sebagainya. Okey? Masa doktor remaja dulu, bagaimana pengalaman doktor menambah baik diri untuk dijadikan contoh kepada generasi kini? Saya banyak membaca. Saya sangat banyak membaca. Saya daripada dulu saya pergi perpustakaan. Ni cerita sama budak. Kan? Jangan ambil cerita saya cerita kat budak adik-adik pula, malu saya. Perpustakaan dekat sekolah rendah. Kan? Dia boleh pinjam 2 buah buku saja seminggu. Perpustakaan tu, saya ni 2 buah buku saya pinjam hari tu juga saya habis baca. Kan? Habis baca hari tu juga. Jadi apa saya buat tau? Dulu perpustakaan dulu, dia rumah dinding, rumah kayu kan. Jadi dia buat perpustakaan. Di bawah tu ada lubang tau. Lubang. Jadi saya akan susun buku-buku yang saya nak pinjam. Saya akan susun kat satu ceruk tu yang saya boleh korek daripada luar. Saya korek. Jadi kan, saya buat kerja tu. Kan, orang tak ada, petang-petang saya pergi, saya pun korek buku. Kan, saya korek buku. Saya balik saya baca. Lepas tu saya simpan letak balik. Kan, sebab apa? Orang susah sebenarnya masa tu. Tapi semangat nak membaca tu tinggi kan. Saya ingat kalau cikgu tahu, gelak cikgu. Saya lupa pasal kisah saya korek buku. Kan. Tapi itulah kan, nakalnya saya, sukanya saya membaca. So saya banyak membaca. Saya masih ingat waktu saya pergi kat universiti, Queensland buat PhD. Orang bawa balik kereta tau, BMW, Mercedes, bawa balik tau, sebab beli dekat luar negara ni murah. Dapat AP, student AP. Tahu saya, duit saya habis apa? Saya bawa balik 20 kotak besar buku-buku. Aduh ya Allah, kalau ingat kan. Itulah, saya sangat suka membaca, saya sangat suka menuntut ilmu. Dan baru hari ni, pagi tadi, saya register untuk ikuti kelas bersijil dengan DRB University, DRB Highcom University ni. Dia memberikan sijil, professional sijil dalam bidang certification untuk dalam bidang virtual learning. Virtual learning certification, professional punya sijil. Kan kena bayar 1,500 kan. Saya register, dia nak ambil 16 orang je kali ni. Saya register, kan. Umur 57, saya nak duduk ni dengan orang muda-muda semua. Tapi saya register. Because I love learning. Saya suka tambah ilmu. Jadi orang macam tu Jadi orang kuat membaca. Salam doktor, boleh ke doktor share amalan atau doa yang doktor amalkan tiap hari untuk menjadi insan yang berjaya pada masa depan? Doa saya mudah sangat. Setiap kali saya nak keluar rumah, okey, dan setiap kali tu saya akan doa Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey, kita minta pada Allah. Okey, kita minta pada Allah untuk kita bertawakal kan. Dengan nama Allah kita bertawakal. Baca 3 kali Bismillahirrahmanirrahim 'alallah kan, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal pada Allah kan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya aku sebagai manusia, tak ada kecuali semua benda yang Allah gerakkan. Itulah amalan yang saya selalu amal. Kan, tambahlah sikit lagi untuk elak daripada malapetaka, bacalah bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca
Dua itu amalan untuk kita sentiasa uh, positif, semangat, jauh daripada malapetaka. Assalamualaikum doktor, abah saya selalu pesan kita semua bermula dari bawah, jadinya saya aturkan untuk perlahan-lahan tunjukkan diri. Dia sama macam sekolah menengah, tapi bila dah masuk uni saya perasan peluang tak selalu datang. Fast action, fast result. Kan, bermula dari bawah ni apabila kita belajar benda yang baru. Kan, benda yang baru, kita belajar subjek, benda yang baru, bermula dari bawah lah. Tetapi kita kena pakai konsep fast action, fast result. Tak salah bermula dari bawah, tetapi kena cepat belajar. Kena cepat. Fast action, fast result. Maknanya tadi nak mula dari bawah tak salah. Dari tak tahu menjadi tahu. Betul lah tu. Tetapi kena fast. Kena cepat belajar. Kena cepat cope. Kena cepat bertindak. Kena cepat. Kan? Jadi sebab tu bila kita cepat, maka kita cepat naik. Okey? Okey. Oh, ni ada soalan personal. Saya ada kenalan, dia di bawah pemantauan psikiatris. Dia makan ubat, berdepan dengan kesulitan untuk belajar. Dia simpulkan diri dah tak mampu menerima tugasan berkaitan belajar. Sekarang dia dah tahun akhir, hanya tinggal final year project, tapi dia sudah tak mampu untuk melangsungkan tugasan. Apa harus dia buat? Okey, macam ni. Alright. Itu adalah antara mungkin stres. Saya nasihatkan orang ini bawa dia pergi jumpa bukan saja pakar psikiatris, sebab saya dalam masa yang sama saya juga adalah orang yang banyak buat rawatan dari segi spiritual. Okay, saya banyak buat rawatan spiritual. Saya mula belajar rawatan spiritual ni pada tahun 2010. Ketika setelah 15 tahun saya terlibat dalam bidang motivasi, saya perasan ada kes-kes yang saya tak mampu tangani dengan hanya sekadar menasihat. Dengan tak mampu untuk ditangani dengan sekadar bagi motivasi. Masalah berulang-ulang dan masalah kekal, nampak? Maka saya pun tertanya, kan, apa sebabnya? Kan saya kata saya orang suka belajar. Maka akhirnya saya pun menyelami bidang perubatan Islam. Something about spiritual. Maka kadang-kala kita kena faham bahawa manusia ini adalah hasil daripada gabungan antara fizikal dengan jiwa, dengan akal, dengan rohani. Okey? Ada 4 perkara sebenarnya. Manusia adalah gabungan antara diri fizikal dia, dengan akal fikiran dia, dengan jiwa dia, dengan rohani dia. Kan? Jadi benda ni bergabung. Jadi kadang-kadang yang sakit itu rohani, memberi kesan kepada yang sakit itu jiwa dan rohani itu tadi, kan? Spiritual tu sakit. Jadi kena minta bantuan dari segi rawatan Islam juga untuk perbetulkan balik, untuk luruskan balik rohani dia tu tadi, dan insya-Allah dia akan dapat kekuatan. Sebab apa? Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Dan dalam diri kita ini ada kekuatan luar biasa yang telah Allah berikan apabila Allah tiupkan rohnya ke dalam jasad tubuh kita. Jadi kita balik mencari kekuatan itu, insya-Allah. Okey, saya berserah kepada moderator. Sekarang dah pukul 5. Saya rasa cukuplah setakat itu. Silakan moderator. Terima kasih atas penerangan itu sebentar tadi. Saya berharap hadirin sekalian dapat memperoleh input yang disampaikan dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Saya dengan rendah diri ingin memohon maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang program kita berlangsung pada hari ini. Pihak komiti juga ingin memohon maaf sekiranya terdapat salah silap sepanjang sesi ini berlangsung dan berharap agar YM Dr. Haji Tengku Asmadi boleh datang lagi untuk bersama-sama pelajar UniKL Mestek dalam program akan datang. InsyaAllah. Sebelum program berakhir, marilah kita sama-sama membuka kamera untuk sesi bergambar. Okey. Pakat buka kamera belaka. Kalau saya pun nak letak dekat saya punya Facebook, kan. Ada ratusan ribu follower di sana. Okey.
So kepada Dr. Aladin, terima kasih, semoga apa yang saya dapat sampaikan dalam masa yang pendek ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak didik Dr. Aladin. Saya pun sama-sama jugalah Doktor. Terima kasih banyak, jutaan terima kasih. Peluang yang sangat berharga yang Doktor bagi pada petang ini. Terima kasih sekali lagi. Dan semuanya linknya ada dekat YouTube yang saya kata tadi. Semua link dalam email dapat link YouTube tu. Jadi kalau ada sesiapa yang nak revise sikit, nak tengok balik apa pesan, sila ada dekat YouTube tu Diminta para hadirin untuk membuka kamera. Tak ramai ni buka kamera. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang aja daripada 78 orang. Tadi sempat sampai 100 lebih orang tadi. Saya nampak. Touch 100 participants. Buka sikit. Kita biarlah nampak sikit. Apa ni, kalau tidak nampak nama sahaja. Kan? Kalau nama tu dia letak gambar dia pun okey juga. Ni nama pun tak letak gambar. Macam mana bila kita tangkap tak nampak lah kita punya video tu kan. Okey. Tu. Baru masuk lagi. Okay. Silalah Pak Hidayah. Dah ke? Okay, sekali lagi. Siapa yang snap ni? Saya snap. Saya memang snap lah. Okay, sekali lagi. One more. Okay, smile. Okay. Ada yang baru muncul pula. Okay, semula lagi. Sekali lagi. Smile. Okay. Terima kasih semua. Jutaan terima kasih diucapkan daripada pihak komiti kepada semua hadirin atas kesudian dalam menyertai program pada hari ini. Para hadirin diminta untuk klik link yang tertera di ruangan chat untuk mengisi feedback form bagi tujuan GHOGS. Maka, berakhirlah program kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Hadirin sekalian dibenarkan untuk bersurai. Terima kasih. Okay. Terima kasih Doktor. Doktor. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama. Terima kasih Doktor. Baik. Terima kasih Doktor. Sama, Alhamdulillah. Biasanya Umi tahu Doktor ni kan. Dia punya cerita dia gila best. Adik dengar sampai adik pun tak boleh nak berhenti dengar. Lah, bersemangat gila. Terus cerita kat Mak. Betul ke? Instant review, instant. Recorded lagi. Okey, baik. Minta maaf, Alhamdulillah. lupa tutup mic. Thank you. Bukti je. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Okey semua ya, terima kasih ya. Jangan lupa follow saya dekat media sosial. Baik, jumpa lagi Doktor. Terima kasih banyak. Baik Doktor, terima kasih. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Dr. Aladin. Okey, bye all. Salam. Salam.